Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu dan memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ini, dan mudah-mudahan Allah terima sebagai amalan soleh kita yang memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang betul dan istiqamah pada agamanya. Dan mudah-mudahan kita adalah di antara golongan yang disebutkan Ta'ifatun Mansurah, golongan yang mendapat pertolongan, ataupun Ta'ifatun Firqatun Najiyah, golongan yang akan mendapat pertolongan Allah yang berjaya di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Amin kan? Ya, kerana golongan ini akan berlaku dalam hadis, sebab kata Prof tadi, doktor tadi, ya, golongan ini adalah satu golongan yang jarang sekali muncul, melainkan kemunculan dia itu adalah kemunculan yang hebat. Ya, kenapa Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tak ada siapa yang boleh memudaratkan dia atau menjatuhkan dia hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, yakni menang ataupun mati syahid. Okey. Jadi golongan ini adalah golongan yang memang tidak boleh dinafikan, adalah golongan yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis yang sahih mengikut fahaman tiga kurun terbaik. Itu je syarat dia. Ya, berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada Sunnah ataupun hadis yang sahih mengikut fahaman tiga kurun terbaik. Itu jangan hilangkan. Kerana ianya amat penting. Terutamanya peristiwa yang akan berlaku seperti mana yang diterangkan oleh doktor, ya, Prof tadi, bahawa pertarungan perkara yang berlaku di akhir zaman termasuk persoalan ghaib yang sedang muncul depan kita satu persatu, dan penafsiran tidak boleh digunakan akal, mesti ditafsirkan mengikut tiga kurun yang terbaik dahulu. Ya, kita kena tengok, ya. Dia puncanya masalah kita merasakan kita berada di zaman moden, maka penafsiran mesti ikut peredaran zaman. Silap tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang apa yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang anak muda pada ketika itu di zaman Rasulullah, dia mentafsirkan melalui ayat Al-Quran di dalam surah Al-Anbiya berkaitan dengan teori Big Bang. Dia boleh tafsirkan pada zaman itu. Zaman inilah baru datang teori Big Bang. Ya, bagaimana asalnya bumi dan langit itu adalah satu padu. Lalu datang satu kekuatan udara, ya, suatu tekanan yang kuat, meletup. Itu Ibn Abbas dah tafsir dah. Bayangkan 1400 tahun yang silam, ya, dan dia telah mentafsirkan akan kemunculan asap yang dikatakan dukhan, ya, yang akan muncul di akhir zaman. Kita tak boleh tinggalkan ini bila tengok, oh, jerbu. Ini agak yang dalam hadis kata keluarnya asap. Tengok-tengok orang bakar di Indonesia tu berjerbulah kita, kan. Silap penafsiran-penafsiran yang begitu. Oleh kerana tu asas dalam kita nak membicarakan peristiwa akhir zaman, mesti pertama, persoalan ini adalah satu persoalan ghaib yang datang, maka persoalan yang ghaib ini kita kena ambil daripada sumber dia Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Tak ada yang lain. Okay? Kemudian ditafsir tiga kurun yang terbaik. Kerana apa yang kita lihat sekarang ini, bila orang semua nak mentafsirkan, ya, peristiwa akhir zaman, maka mereka mengadakan penafsiran mengikut akal, mengikut sesuaian pada zaman ini. Ya, maka dia akan terjebak banyak masalah-masalah. Ya, kerana akal kita saqim, akal kita ni penyakit. Ya, kadang-kadang kita betul, kadang-kadang tak betul. Ya, dan kadang-kadang ijtihad, ialah kalau imam itu orang yang mahir dalam berijtihad itu, maka kalau betul 2 pahala kita akan ikut. Tetapi kalau tak betul, dia dapat 1 pahala, tetapi kita tidak diarahkan ikut. Okay, jadi itu dia.
masalah-masalah yang perlu kita lihat. Jadi bab yang pertama dalam bab ini peristiwa akhir zaman dalam karya-karya hadis fitan. Okey? Rasanya siapa yang ada buku, alhamdulillah, yang tak ada buku sabar ajalah, ya. Pasal ada yang nak beli tadi dah habis katanya. Okey, tak apa, ala kulli hal. Peristiwa akhir zaman dalam karya hadis dan fitan, dia ada, tak ada situ. Okey, baik. Penulisan yang ditulis oleh Dr. Profesor Madya Dr. Faisal Ahmad Shah, ya, yang tadi yang telah memberikan penerangan dan mentafsirkan buku dia tadi, dan bab yang satu ini diamanahkan kepada saya untuk memperbahaskan atau memperkupaskan peristiwa akhir zaman dalam karya-karya hadis, kerana peristiwa ini adalah satu peristiwa yang terlalu besar. Dan peristiwa ini akan menentukan kedudukan iman kita, itu yang menjadi masalah. Kalau tak menentukan keimanan kita, okey, tak apalah, itu pandai-pandai lah. Tetapi sekarang dia akan berkaitkan dengan iman kita. Iman kita, bagaimana kedudukan kita. Kita lihatlah penafsiran yang salah yang menyebabkan sekelompok bersama dengan Daesh misalnya. Ya, dan sekelompok lagi bersama dengan grup-grup yang pergi beruzlah di Bukit Bakau mana kan. Itu disebabkan salah tafsir dan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apabila peristiwa ini telah disebutkan 1400 tahun, ya, tentang akan berlakunya kiamat, akan berlakunya tanda-tanda kiamat telah disebutkan 1400 tahun yang silam melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemunculan Rasulullah, kewafatan baginda itu adalah tanda-tanda kiamat dengan dalil-dalil yang jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun Al-Hadis Sahihah. Okay. Dan kemudian diikuti dengan satu tanda-tanda kiamat yang daripada yang kecil-kecil sehingga tanda kiamat yang sedang kita tunggu. Tanda kiamat yang besar ni, yang sedang kita tunggu. Ya. Tetapi apa kita tunggu ni untuk apa sebenarnya? Itu yang paling penting juga kita saksikan. Apabila seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Lalu Rasulullah kata, ma'adatta laha. Ya, kamu tanya bila berlaku kiamat, tapi apa persediaan kamu? Itu yang paling penting, persediaan. Ya, persediaan kita dalam untuk berhadapan dengan kiamat. Kalau sahabat dah bertanya 1400 tahun yang silam, bahkan Rasulullah mengatakan, aku diutuskan dengan kiamat begini. Berapa jarak dia? Dekat je. Okey, jarak dia dekat. Bukan dua, dekat. Maksudnya jaraknya dekat. Dekat sangat-sangat, kita dengan kiamat dah dekat. Ya, itu kiamat besar. Kiamat kecil bila-bila masanya. Kita akan mati bila-bila masa. Betul tak? Ya, dia tak kira tua muda ke, semuanya akan mati. Tetapi sekarang yang kita nak bicarakan adalah kiamat besar. Okey, sekarang kita lihat peristiwa akhir zaman dalam karya-karya hadis fitan. Yang dimaksudkan karya-karya hadis fitan yang berkaitan dengan hadis-hadis yang ada kalimah fitan. Okey, fitan ni fitnah dalam bahasa Melayu kita. Cuma penafsiran fitnah ini, ya, dalam bahasa Melayu ni, dia bahasa Arab ni dia berbagai-bagai penafsiran dia, ya. Tetapi bila kita lihat kalimah fitan tu dah menunjukkan satu benda yang besar dalam bentuk masalah. Okey, mari kita tengok penulisan ini mengatakan penulisan berkaitan dengan peristiwa akhir zaman mempunyai signifikannya tersendiri dalam memberi kesedaran kepada umat Islam tentang bahaya dan ancaman yang akan mereka tempuhi pada masa hadapan. Justru para ulama terdahulu turut memberi penekanan mengenai peristiwa akhir zaman melalui hadis-hadis fitan dan karya-karyanya. Kupasan dan huraian mereka mampu menerangkan kepada umat Islam kefahaman sebenar terhadap hadis-hadis fitan dan hubungannya dengan realiti pada masa kini. Okey, jadi hadis-hadis fitan ini hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa fitnah yang berlaku. Kenapa peristiwa fitnah ini akan berkaitan dengan akidah kita, ya, akan berkaitan dengan prinsip kita. Maka tuan-tuan dan perempuan kena faham elok-elok bahawa akidah kita ini itulah asas syurga kita. Akidah bermasalah, syurga bermasalah. Oleh kerana itu kita cuba jaga, dan terutamanya masalah tauhid. Ya, masalah tauhid mesti clear mengikut cara Rasulullah. Kalau tak, kita berhadapan dengan masalah besar.
Kerana masalah tauhid inilah yang menjadi asas permulaan kita nak mati sampai kita berada di mahsyar sana. Ya, oleh kerana itu apabila dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang di akhir kalimahnya kalimah la ilaha illallah, maka dia di kalangan orang yang dikhabarkan gembira ahli syurga. Ya, dan soalan yang pertama akan disoal dalam kubur apa dia? Tak tahu. Jangan gitu, kena tahu juga. Ya, walaupun soalan tu dah bocor, kena tahu. Jadi kita boleh persiapkan. Man rabbuka, siapa Tuhan kita? Kalimah itu tak akan dapat dijawab melainkan akidah tauhid kita di dunia clear. Ya, kalau tauhid kita mengikut cara Rasulullah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad dan para sahabat beriman, mereka akan mendapat petunjuk. Tu dia kaedah kita begitu. Ya, tidak ada cara iman-iman falsafah. Iman-iman falsafah salah. Iman-iman yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat sahaja yang betul. Kerana wahyu diturunkan kepada Rasulullah, bukan kepada orang lain. Maka Rasulullah apa yang dibawanya, confirm betul. Okey? Baik. Jadi itu dia. Jadi selain daripada tu, waktu kita nak alam nazak tu pun dah menentu syurga neraka kita sebenarnya. Apabila kita berada di alam nazak tu, malaikat, pertama malaikat apa yang datang? Ya, kita pun tak tahu. Tak apa, insyaAllah nanti belajar. Ada satu malaikat yang datang duduk kiri dan kanan kita sejauh mata memandang. Kita beriman kerana hadis itu sahih. Dia bawa kain kafan, dia bawa kalau yang baik baunya wangi, mukanya ceria. Kalau orang tu kafir ataupun orang jahat, muka malaikat yang datang tu bengis dengan pakaian hitam dan baunya busuk. Okey. Lalu baru malaikat maut datang dengan ucapan. Ucapan itulah yang Rasulullah kata, siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan dia. Lalu Aisyah mengata, ya Rasulullah, siapa yang tak suka bertemu dengan Allah? Ya, siap bernasyid pula. Kan? Kita siap bernasyid, I love you, ya Allah, I want... macam-macam lah. Kan? Tapi hakikat belum. Ya, macam mana kita kata cinta Rasulullah, siap bernasyid, Maulana, ya Syekh, apa semua tu kan? Tapi hakikatnya kita lihat, berlaku penyelewengan dalam ittiba'ur Rasul. Berbahaya. Oleh kerana tu, kalimah itu diucap di waktu kita nazak. Bila malaikat maut datang, ya ayyuhal nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, Allah suka bertemu dengan kamu. Tu dia kalimah yang keluar. Jadi orang yang tidak memiliki tauhid yang bersih, dia takkan dapat kalimah ini. Ya, nauzubillah min zalik, minta lindung kepada Allah. Ya, siapa pun tak tahu, tapi yang penting orang yang pelajari Quran dan sunnah yang mengikut manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah akan mendengar kalimah itu. Kenapa? Bila kalimah itu disebut sahaja, roh yang baik itu menggelegak nak keluar. Dia nak keluar. Ya, kenapa? Seronok nak bertemu dengan pencipta dia. Seperti mana Rasulullah di akhir hayat dia mengatakan ila rafi'ul a'la, kepada Tuhan yang maha tinggi. Mati, wafat. Okey, jadi kita pun insya-Allah mudah-mudahan kita pun begitu juga. Tetapi bila roh yang tak baik, dia tak nak keluar. Kenapa? Malaikat datang, ya ayuhan nafsul khabithah, wahai roh yang jahat, keluar. Dia tak nak keluar. Maka disitulah kalau kita tengok balik ayat Quran, ya dipukul oleh malaikat yang kita tak nampak, hanya boleh kita beriman, maka disitulah baru dia nak keluar dengan cara terpaksa. Okey, baik. Jadi itu peristiwa yang dikaitkan dengan persoalan ghaib yang berlaku pada kehidupan kita nanti. Kita semua akan merasakan. Ya, semua akan merasakan. Yang dah balik itu semua akan merasakan dan akan berhadapan dengan peristiwa tersebut. Dan kita doakan kita mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi penulisan ini berkaitan dengan satu kupasan yang begitu besar yang akan dibicarakan masalah fitnah. Fitnah kematian ada, fitnah hari kiamat pun ada. Dan fitnah hari kiamat inilah yang akan menguji segala-galanya. Iman kita, iman anak beranak kita, keluarga kita, semuanya akan teruji. Peristiwa-peristiwa yang begini, ulama telah membahaskan, mengupaskan secara terperinci melalui ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Okey, sekarang kita lihat. Ia juga turut membantu mengurangkan salah faham dan kekeliruan timbul dalam kalangan masyarakat Islam. Ya, puncanya ulama menerangkan perkara-perkara ini supaya tidak terganggu cara penafsiran kita tentang fitnah ataupun beriman dengan hari
hari kiamat itu ya dalam keadaan yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu benda yang amat penting, beriman dengan dalam rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhirat ataupun hari kiamat yang dikatakan itu. Kena mengikut apa yang dalil katakan. Kerana ia persoalan gaib yang tak mampu untuk dibicarakan dengan akal fikiran. Persoalan gaib bila kita bicara ialah iman dahulu. Iman dahulu. As-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ta'na, tanpa banyak bicara. Jangan takwil apa-apa dahulu. Kemudian dah beriman, dah tahu dah bahawa peristiwa akan berlaku begitu. Baru peringkat yang kedua, kita melihat penafsiran-penafsiran dari 3 kurun yang terbaik. 3 kurun yang terbaik. Bukan ustaz-ustaz biasa ni kan. Tetapi pada 3 kurun yang terbaik, kita tengok apa yang dikatakan para sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Itu dia 3. Dah teliti itu, baru kita lihat seterusnya secara ya tak boleh lari daripada manhaj 3 kurun yang terbaik ini. Penting sangat-sangat. Kerana kalau tak macam Prof cerita tadilah, berapa ramai yang cuba mentafsir, sudahnya lain. Sudahnya lain kan. Berbagai-bagai kelainan yang datang. Hatta kita menyaksikan, oleh kerana itu macam dia ketengahkan Syekh Rashid Redha. Ya, Syekh Rashid Redha yang terkenal dalam majalah Al-Manar dia tu, ya, telah mentafsirkan tentang apa Imam Mahdi mengikut akal dia kan. Pertama, rahimahullah Syekh, ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Namun begitu kita mengatakan imam bila berijtihad salah, itu salahlah. Kita tak boleh ikut. Tapi kalau betul, kita ambil kira. Okey. Dalam bab ini kita agak berhati-hati kerana penafsiran semenjak-menjak ni, disebabkan semenjak-menjak ni kita melihat ramai yang cuba nak mentakwilkan, mentafsirkan, terutamanya di dalam kitab Al-TikTok. Ya, boy, datang kitab Al-TikTok tu, ni dia, dahsyat. Ya, masya-Allah. Baik. Justeru dalam memahami hadis fitan, umat Islam wajar merujuk karya-karya ulama terdahulu, melihat kupasan mereka dan metod yang mereka gunakan. Okey, jelas? Tanpa merujuk kepada kupasan para ulama muktabar, umat Islam mungkin terpengaruh dengan golongan yang memahami hadis fitan dengan menggunakan logik akal mereka tanpa merujuk kepada nas-nas Al-Quran dan hadis. Golongan yang suka mentakwil teks hadis dengan sesuka hati atau golongan yang menggunakan imajinasi melampau sehingga menghasil teori-teori konspirasi yang tiada kaitannya dengan kehendak dan maksud hadis. Itu dia. Ya, amat berbahaya sekali bila kita tidak merujuk kepada 3 kurun yang terbaik, kita rujuk pada ustaz-ustaz biasa aja ataupun kaul pandangan-pandangan orang yang kononnya pakar dalam bab-bab ini, dan akhirnya kita terjebak dalam perkara apa dia? Tertipu dalam akhir zaman. Na'udzubillah, kita dah berada akhir zaman pun kita boleh tertipu. Itulah na'udzubillah. Tapi saya katakan bahawa asas akidah itu, ya, kembali kepada Quran dan Sunnah itu memang asas yang tak boleh lari. Ya, baik. Kenapa? Dajjal kita secara kasar itulah yang diceritakan, Dajjal itu saja berapa banyak teori yang diberi. Sedangkan hadis jelas, ya, hadis jelas dan qaul ulama 3 kurun terbaik tak lari daripada sifat hadis tersebut. Baik, kita lihat definisi fitan yang disebutkan dalam hadis dan Al-Quran fitan. Ya, definisi dia. Okey. Lafaz fitan adalah plural, jamak kepada fitnah. Fitnah membawa maksud imtihan, ya, ujian, ikhtibar pun ujian, ibtila pun ujian. Dalam bahasa Arab ni dia akan perincikan secara terperinci. Kalau kita sebut Rabb, Tuhan kan? Ilah, Tuhan juga. Macam mana nak beza? Tak ada beza. Sebab kita tak tahu. Kita tak tahu kalimah Arab bila disebut sesuatu. Dan ingat, Allah tu bila diturunkan wahyu, setiap kalimah ada maksudnya yang tersendiri. Dan setiap kalimah yang Allah turunkan ada keagungan dan kehebatan yang perlu difahami. Oleh kerana tu kalimah Rabb sahaja, bila disebut Rabb, orang-orang yang ada keimanan, dia dah lain rasa. Dia tahu, dia berbicara, dia sedang memahami kalimah Tuhan yang maha hebat, maha kuasa, maha pencipta, maha segala-galanya lah, ya, yang cukup dahsyat, yang tidak dimiliki melainkan yang mempunyai kalimah Rabb, iaitu Allah. Yang lain tak boleh memiliki kalimah itu. Ya, kalau ada dalam perasaan kita kehebatan itu, keagungan kita, kerinduan kita kepadanya, insya-Allah
Ya, bergegar jiwa kita. Dengar azan kita akan bergerak. Ya, kita tak akan berdiam. Ya, kenapa? Kalimah itu menunjukkan kehebatan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang bila sebut Rabb serupa Tuhan, ilah pun Tuhan, jadi tak ada rasa apa-apa kan. Silap tu. Tuan-tuan dan puan-puan kena melatihkan bila sebut kalimah Rabb ataupun kalimah Allah tu ada kelainan dalam jiwa kita. Ya. Tapi bila sebut misalan apa yang nak sebut? Dulu Covid kan. Ada perasaan tak nak keluar, nak pakai mask kan. Itu dah menunjukkan bahawa kita ada perasaan pada sesuatu. Kenapa tak hidupkan perasaan itu kepada Allah? Sebut kalimah Allah, ada gegaran dalam jiwa kita. Baik. Kemudian, menurut Ibn Hajar, asal perkataan fitnah ialah ikhtibar, iaitu ujian. Ia kemudian disandarkan kepada segala perkara yang tidak disukai atau yang berkaitan dengan setiap kufur, dosa, syirik dan seumpamanya. Okey, fitan itu dikaitkan dengan kalimah yang bermasalah ataupun perkara yang besar dalam bentuk kejahatan ataupun dosa-dosa dan lain-lain bila disebutkan kalimah fitan. Okey. Kemudian fitnah mempunyai pelbagai pengertian mengikut penggunaan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kalimah fitnah yakni singular tu, hadis-hadis ini menceritakan fitan bermaksud berita tentang ujian sama ada dalam bentuk kebaikan atau keburukan. Walaupun kebanyakan disandarkan kepada berita akhir zaman yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Okey. Ujian ini dalam bentuk kebaikan atau keburukan. Yang baik ujian, yang buruk pun ujian. Tujuan dia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dijadikan ujian ini untuk menguji kita siapa yang baik dalam siri amalan dia. Hidup hidup mati, senang, susah. Semua itu ujian. Tetapi Allah nak uji siapa yang terbaik dan tidak ada siapa yang dapat mengikut yang terbaik melainkan orang yang mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik, di sini dia akan perincikan di dalam Al-Quran maksud fitan apa dia. Okey? Dan dalam hadis maksud fitan apa dia. Cuma yalah kita sebagai orang awam sebagai maklumat jelah. Ya, kerana bagi ni hadis peristiwa akhir zaman ni kita nampak macam akademik sikit. Ya, orang You punya penerangan. Tapi tak apa, kita pun orang You juga kan. IU. Okey. Baik. Berpeluh tak? Berpeluh tak? Ke sejuk? Oh, saya peluh. Tak ada kipas. Baik. Pengertian fitnah di dalam Al-Quran. Perincian kepada makna fitnah dalam Al-Quran telah dikemukakan oleh Al-Fairuz Abadi melalui kitabnya yang masyhur Basair Zawi At-Tamyuz fi Lataif Al-Kitabul Aziz. Lafaz fitnah dalam Al-Quran mempunyai pelbagai pengertian, antaranya seperti berikut. Okey, ini disebutkan fitnah dalam Al-Quran, maka diberikan maksud. Yang pertama, fitnah itu maksudnya syirik. Okey, fitnah itu adalah maksud dia syirik. Berdalilkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 91, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih dahsyat dosanya daripada membunuh. Okey? Kalau ikut orang dulu, setengah orang dia mentafsirkan fitnah itu, ya fitnah orang Melayu kan, dia fitnah. Kamu fitnah ni, boleh sebab fitnah tu dia kena bunuh kan. Dia tafsir begitu. Tetapi sebenarnya dalam penafsiran ayat ini, al-fitnah itu adalah syirik. Dan dosa syirik lebih dahsyat daripada dosa membunuh. Ya, jangan terkejut dalam bab ini, memang dosa syirik adalah lebih dahsyat daripada membunuh, mencuri dan perkara-perkara yang kabair itu. Kenapa? Kedudukan dosa syirik yang terlalu besar. Okey. Begitu juga firman Allah dalam surah Baqarah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka supaya tidak berlakunya syirik. Okey, ini belum kita kupaskan bab tafsir, kita hanya nak sebutkan kalimah fitnah, ya, kalimah fitnah. Okey, baik. Kemudian yang B, yang kedua, fitnah maksudnya ujian dan cubaan. Dalam firman Allah dalam surah Taha, wa fatannaka futuna, dan kami uji kamu wahai Musa dengan pelbagai ujian yang besar. Okey. Jadi kita tahu ujian pada Nabi Musa di antara ujian yang terbesar dalam kisah hari lahir dia yang hampir dibunuh.
Ya, hari lahir dia hampir dibunuh. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Allah kalau dia merancang hanya dia yang tahu dan kita tak mampu tetapi untuk memahaminya, dan itu yang dikatakan al-hikmah, hanya Allah yang mengetahui, tetapi setiap perbuatan kita kalau betul, ya, maka Allah akan bagi jalan. Oleh kerana itu istikharah kedudukannya tinggi untuk membuat pilihan kita. Okey? Istikharah, pernah buat istikharah tak? Tak ada. Belum. Tunggu kahwin. Istikharah bukan untuk kahwin je. Ya, silap kita istikharah nak kahwin. Ya, orang zaman Rasulullah tidak mengenali istikharah untuk kahwin semata-mata. Istikharah buat apa saja ada masalah, buat. Ya, kerana apa? Dalam doa istikharah tu diikuti dengan hadis Nabi mengatakan Allah tidak akan tinggalkan kita. Buat. Ya, walaupun kita nak sangatlah benda tu, ya, kita takut nanti istikharah Allah tak bagi. Jangan, itu su'zan dengan Allah. Ya, kita bersangka buruk dengan Allah, sedangkan Allah dalam doa tu wa anta allamul ghuyub, wahai Tuhan, kamulah yang mengetahui perkara yang gaib, dan perkara yang gaib tak ada siapa yang tahu. Ya, jadi Allah akan bagi jalan yang betul pada kita. Baik. Jadi dalam kisah Musa, apa dia isu yang besar? Dia hampir dibunuh kan? Waktu jadi lahir-lahir tu dah nak dibunuh, Allah selamatkan dia. Ya, selamat tu bukan sebarang selamat. Mula-mula takut kepada Fir'aun, mak dia tu, waktu nak diisytiharkan, mana-mana baby lelaki dilahirkan, pada tahun itu semua dibunuh. Bayangkan. Baby lahir Nabi Musa tu dalam keadaan baru lahir. Ya, tak ada siapa yang boleh menyelamatkannya. Allah ilhamkan pada maknya, lepaskan ke dalam sungai. Ya, bila dilepaskan, bayangkan. Boleh masuk ke istana raja kan? Boleh masuk ke istana. Ya, boleh masuk ke istana sampai dia terus jadi anak angkat. Ya, peristiwa yang menghairankan sebenarnya. Itulah perancangan Allah. Dan pada hari dia telah menumbuk seorang daripada bangsa ataupun kaum Fir'aun. Sampai mati sekali tumbukan dalam surah Al-Qasas. Lalu Fir'aun kejar dia. Allah selamatkan dia. Mula-mula lari daripada Raja Fir'aun. Kan? Dia lari kan? Sampai kat apa nama? Bandar apa nama? Dah lupa dah. Ya. Sampai kat satu kawasan di Jordan sana, di area-area utara sana. Ya. Daripada lari kepada seorang raja, terus jadi apa? Raja sehari, kan? Menarik. Saya agak tertarik dalam kisah Nabi Musa. Dia begitu. Mula takut jadi hebat. Okey? Baik, ala kulli hal nak menceritakan bagaimana Nabi Musa diuji dengan perkara itu. Hatta Allah menceritakan waktu berbicara dengan Musa. Begitu juga lepas fitnah dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang yang benar-benar beriman, dan sesungguhnya Allah mengetahui orang yang berdusta. Okey. Ini termasuk yang disebutkan sebagai ujian. Allah akan uji kita untuk memastikan kita orang yang beriman ataupun tidak, kerana ayat sebelum tu mengatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka dia cukup dengan mengatakan aku telah beriman sedangkan mereka belum diuji. Ya, bagi kita yang faham Quran dan Sunnah ni pun kita diuji dengan tuduhan-tuduhan, tapi jangan takut. Bagi saya beriman dengan hadis golongan akhir zaman yang akan memegang panji yang cukup hebat ini. Dan saya mengharapkan kita lah semua berada di bawah panji tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fitnah bermaksud seksaan. Okey, fitnah yang bermaksud seksaan berdalilkan ayat Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas
ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah walain ja'a nasrum min rabbika layakulunna inna kunna ma'akum awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Okey, ini surah Al-Ankabut yang berkaitan dengan sifat orang munafik. Okey, apa dia? Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila dia disakiti kerana dia beriman kepada Allah, dia menganggap seksaan manusia itu sebagai azab Allah. Okey, dia anggap azab, ya, bukan sebagai ujian. Tak apa, itu kalimah tu dikatakan disebutkan fitnah. Ya, azab manusia ini, seksaan manusia seperti azab Allah. Dan sesungguhnya jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami bersamamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam semua manusia? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah oleh Allah, ya, saya agak tertarik dengan kalimah di akhir itu. Ini menunjukkan kerububiah ketuhanan. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Dahsyat, ya. Itu kalimah Rabb tu bukan main-main, ya, sebenarnya. Itu hanya sifat pemilik, ya, pemilik yang teragung ini. Begitu juga firman Allah, zuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta disegerakan. Okey, jadi kita dah ada pertama, fitnah maksudnya syirik. Kedua, fitnah adalah cubaan. Dan ketiga, fitnah adalah siksaan. Dan yang keempat, fitnah adalah dosa. Okey, dalam firman Allah dalam surah At-Taubah, وَمِنُهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. Dan sebahagian mereka ada yang berkata, izinkanlah aku untuk tidak berperang dan janganlah menyebabkan aku berbuat dosa. Itu dia maksud dia, wala taftinni. Ya, okey. Maksudnya janganlah kamu buat aku berbuat dosa. Ketahuilah mereka yang telah terjebak dalam dosa dengan tidak mahu pergi berperang, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang kafir. Okey, nampak tak ayat ni? Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya ayat ini di antara mengisyaratkan bukan senang hidup di zaman Rasulullah. Yang kita kata, oh kalau aku hidup di zaman Rasulullah, aku mesti bersama Rasulullah. Hentikan nak bercakap begitu. Karena tabi'in pernah bercakap begitu di depan para sahabat. Lalu sahabat menegur, jangan bercakap begitu. Katakan Alhamdulillah kamu hidup di zaman ini. Kerana waktu itu kami berada di zaman Rasulullah. Berapa ramai orang yang tinggalkan Rasulullah. Kes macam inilah, diuji. Berapa ramai orang yang tak beriman dengan Rasulullah. Kita tengok berapa ramai yang tak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, apa lagi? Ya, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Semua berada di zaman Rasulullah. Tengok Rasulullah minum air Zam-Zam bergeleng-geleng. Kaabah, siap masuk Kaabah pun. Kita nak masuk Kaabah tak dapat lagi. Tak pergi pun ke Mekah, kan? Nampak tak? Tapi mereka tak beriman. Kerana iman pada waktu itu diuji. Iman di Mekah, ujian dia lain. Iman di Madinah, ujian dia lain. Tabi'in tu kata, bersyukur dengan apa yang kamu ada sekarang. Bukan apa, takut kita berada di sana pada zaman Rasulullah, kita pun termasuk golongan munafikin ataupun golongan kafir Quraisy. Nauzubillah. Oleh kerana itu, Alhamdulillah. Ya, ayat ni amat penting untuk kita faham bagaimana Allah bagi kita di zaman ini bersesuaian dengan kedudukan kita. Kemudian, fitnah bermaksud kekacauan dan kekeliruan. Lafaz fitnah yang dimaksudkan kekacauan, kekeliruan berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Taubah, Surah Ali Imran. Ya, kita cuba pendekkan ayat-ayat ni. Kita ambil ayat dalam Surah Ali Imran ni. Okay? Ayat yang ke-7. Huwallazi
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, yakni kekeliruan, dan untuk menyelewengkan Al-Quran dan merubahkannya. Okey. Dalam ayat ni, surah Ali Imran ni amat penting di antara ayat-ayat yang bagi saya merupakan usul akidah kita dalam memahami Al-Quran. Pertama, kerana apa? Kerana Allah turunkan dalam Al-Quran ni dia ada dua ayat. Muhkamat, yang seperti mana yang diterangkan oleh Prof tadi berkaitan dengan hadis. Muhkamat dengan mutasyabihat. Muhkamat ni jelas. Kita baca, kita nampak cerita-cerita ataupun berkaitan dengan masalah tauhid, muhkamat. Mutasyabihat itu yang mengkonfuskan. Tapi kalau kita tengok muhkamat tu hampir semua dalam Al-Quran. Mungkin dalam, ya boleh katakan 90% atau lebih kepada ayat yang jelas. Kecuali sedikit sangat ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat macam mana? Alif Lam Mim. Okey? Alif Lam Mim tu siapa yang boleh tafsir? Ikut kaedah, ya, 3 kurun terbaik kita serah kepada Allah. Kenapa? Allah kata tak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Tapi dia sibuk nak tafsir tu. Alif tu Allah, Lam tu Jibril, Mim tu Muhammad. Dia pergi ke situ. Yasin, siapa yang tahu? Ya, hanya Allah yang mengetahui. Itu pasal orang-orang yang beriman dalam bab ayat mutasyabihat, kita serahkan maknanya di sisi Allah. Jangan nak tafsir. Tapi orang yang bermasalah dalam hati, itu yang dia nak. Suka sangat dia nak tafsir tu. Kenapa? Ayat muhkamat punya banyak, awak tak nak beramal, duk sibuk ayat tu. Jangan terkejut, ya. Nama Allah 99 tu, ya. Orang ada nak mencari. Mana lagi satu? Nak cukupkan 100. Kita kata, gila kamu. Allah dah kata 99, cukuplah. Itu tanda iman. Kenapa nak sibuk dengan satu? Kan? Orang yang bermasalah dalam hati, memang dia akan suka kepada ayat mutasyabihat. Dan na'udzubillah, jangan, ya. Ini amat penting. Ayat-ayat yang begini, kita serah kepada Allah. Tapi Allah bagikan kepada 2 kelompok dalam bab ini. Ya. Dia menjadi fitnah lah dalam bab ini. Bila dibagikan kelompok, ingat ya, kaedah kita bila bertemu ayat mutasyabihat seperti Alif Lam Mim ataupun khaitul abyadu minal khaitil aswad. Tetapi kalau Ar-Rahmanu ala arsyistawa, itu ayat muhkam. Dia bukan ayat mutasyabihat. Ya, Allah bersemayam di atas arasy, ayat muhkamnya yang mana difahami. Okey, baik. Kemudian, fitnah bermaksud pembunuhan dan penyiksaan. Firman Allah dalam surah An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasarkan sembahyangmu jika kamu takut dibunuh oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Okay? Dalam ayat ini mengatakan, yaftinakumul ladzina kafaru, maksudnya dibunuh oleh orang kafir. Jadi fitnah maksudnya pembunuhan dan penyiksaan. Kemudian yang berikutnya fitnah bermaksud berpaling dari jalan yang benar, seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah, wa anihkum
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Dan jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Subhanallah ya. Fitnah bermaksud berpaling dari jalan yang benar. Nampak dah ayat ni Allah bagi kepada Rasulullah supaya berhati-hati. Orang kafir pun nak memalingkan Rasulullah daripada jalan yang betul. Nampak tak? Dah ada jalan yang betul tapi dia cuba syubhah. Ini kan pula kita yang tak ada ilmu, tak ada apa. Orang-orang ataupun musuh-musuh ahli sunnah ataupun musuh-musuh Islam ini bersedia untuk memalingkan kita dengan berbagai-bagai cara. Ya, berbahaya. Ya, subhanallah. Rasulullah dia di bawah lindungan Allah. Kita ni bawah siapa? Ya, bawah lindungan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Baik. Kemudian maksud fitnah adalah kesesatan. Dalam surah Al-Maidah, wa may yuridillahu fitnatu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Sesiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Okay? Maksudnya kesesatan. Tuan-tuan dan puan, ya, ayat Quran ya. Subhanallah. Tak ada terasa. Saya bila tengok ayat tu mengisyaratkan satu benda yang menggerunkan lah. Kalau Allah tak dalam ayat ni, siapa yang Allah hendak kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan dapat menolak. Sekarang ni takut Allah sesatkan kita. Ya, takut kita tak mendapat petunjuk. Risau sangat, ya. Baik. Baik. Kemudian fitnah bermaksud alasan. Firman Allah dalam surah Al-An'am, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Kemudian tidaklah ada alasan mereka melainkan mereka berkata, demi Allah, wahai Tuhan kami, kami bukannya orang musyrikin. Sebahagian kitab tafsir menyatakan fitnah di sini bermaksud jawapan. Okey, baik. Dan yang terakhir dalam menafsirkan Al-Quran ini, fitnah bermaksud gila. Bi'ayyikumul maftun. Siapakah di antara kamu yang gila? Okey. Baik. Alhamdulillah Prof telah mengupaskan fitnah dalam bentuk banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang disebutkan dalam Al-Quran fitnah dan ditafsirkan mengikut fahaman yang telah dikhabarkan dalam terjemahan Al-Quran 3 kurun yang terbaik. Kemudian kita masuk fitnah menurut pemakaian dalam hadis, pemahaman hadis. Kerana Rasulullah membicarakan juga dan ada pemahaman dia dalam menterjemahkan Al-Quran, dibawakan dalam bentuk hadis. Kadang-kadang Rasulullah meletakkan fitnah itu berkaitan dengan wanita, ya, dikaitkan, yakni memakaikan pakaian dengan pencerahan atau melalui hadis. Fitnah merujuk kepada wanita, lelaki diberikan kecenderungan untuk mudah tertarik kepada wanita. Perkara ini berdasarkan hadis dari Usamah ibn Zaid daripada Nabi SAW. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Maksudnya, aku tidak mentinggalkan selepas kewafatanku suatu fitnah ujian yang lebih besar, ya, atau mendatangkan mudarat kepada lelaki daripada wanita. Okey, dia menunjukkan fitnah wanita, ya. Subhanallah, ini diceritakan juga dalam surah Yusuf. Inna kaidakunna azim. Ya, sesungguhnya tipu daya korang adalah besar, yang ditujukan kepada Zulaikha dan wanita-wanita ketika itu. Okey.
Sedangkan Allah kata, inna kaidasyaitan dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan lemah. Ya, perempuan lagi besar daripada tipu daya syaitan. Dahsyat ya. Baik-baik. Okey. Kemudian, fitnah merujukkan kepada fitnah harta. Fitnah juga yang bermaksud tipu daya pada harta apabila manusia bersaing dengan bersungguh-sungguh untuk mendapat dan mengumpulkannya. Sikap tamak untuk mengumpulkan harta sehingga sanggup melakukan perbuatan dilarang oleh syarak, malah tidak menunaikan harta tersebut seperti zakat dan sebagainya, sangat dicela dalam Islam. Hadis riwayat Ka'ab Ibn Iyad berkata, aku mendengar Nabi bersabda. Okey, nak menceritakan fitnah harta ini yang mana dia tipu daya yang menyebabkan manusia sentiasa bersaing. Itu dia fitnah. Sehingga kan yang haram pun kita bantai. Rasuah, apa lagi? Yang bentuk-bentuk haram, kerja di tempat-tempat yang haram. Semata-mata kita nak benda-benda yang menguntungkan dunia kita. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-malu. Sesungguhnya bagi tiap-tiap umat ada fitnah. Fitnah umatku ialah harta. Okey, Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini sebagai hasan sahih. Okey, baik. Nak menceritakan kepada kita bagaimana kedudukan fitnah pada umat ini. Kalau fitnah perempuan tadi, dia boleh dikatakan hampir seluruh umat. Bahkan Bani Israel jatuh disebabkan seorang perempuan. Kan? Satu kerajaan yang hebat jatuh disebabkan seorang perempuan. Yang berkaitan dengan teori yang konspirasi ataupun yang dikaitkan dengan protokol Yahudi pun terkeluar disebabkan perempuan. Maksudnya kedudukan tu dahsyat. Semenjak kejadian itu dia tidak ambil ahli mesyuarat dia di kalangan orang perempuan. Ya, kerana masalah perempuan tidak boleh simpan rahsia. Itu masalah dia. Okey. Bukanlah semua, tapi hampir semua. Semualah senang cerita. Habis ya. Kena ustaz balik nanti. Baik. Kemudian fitnah merujukkan kepada fitnah isteri dan anak sehingga mengabaikan kewajipan. Fitnah juga merujukkan kepada sikap suami yang terlalu melayan kehendak isteri, anak pinak dan sibuk mengumpul harta sehingga mengabaikan perkara wajib atau melakukan perkara yang dilarang disebab memenuhi kehendak mereka. Ini adalah satu prinsip bagi seorang lelaki, ya, yang mana dia ada prinsip dalam bab kewajipan, hukum hakam yang wajib, bab solat, bab aurat, bab apa, semua tu mesti mengikut arahan Allah. Ya, dia tak boleh nak berlembut sebab isteri dia, kanak dia, tak boleh. Dia kena ada kata putus dalam bab itu. Yang lain tu teknikal apa semua tu lain cerita. Tapi bab prinsip kena. Dia tak boleh nak bertolak ansur. Kenapa Allah ceritakan di sini? Apa dia? Fitnatul rajuli, daripada hadis Nabi SAW, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu. Maksudnya, fitnah suami pada isterinya, hartanya dan jiran tetangganya boleh dihapuskan dengan solat, puasa dan sedekah. Ya, maksudnya kita mampu untuk berhadapan dengan tu kalau ujian tu datang, mudah-mudahan diampunkan dosa dengan perkara-perkara tersebutlah. Kemudian fitnah merujukkan fitnah kubur. Okey? Dalam hadis Rasulullah mengatakan fitnah ini merujukkan fitnah kubur yang berupa soalan di dalam kubur berkaitan Tuhan, agama dan Nabi kita. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah kita semua kena ni. Ya. Soalan 3 perkara ni yang dah dibocorkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya. Kalau ikut kita soalan bocor, itulah yang terbaik. Kita dapat jawab soalan tu nanti test, ya. Tapi tidak begitu di akhirat nanti. Bergantung pada amalan kita di dunia. Ya, yang disebutkan usul salasah tu, ya, itulah dia. Ya, usul 3 tu, itulah dia. Ya, apa dia? Okey, kita lihat. Diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan diuji di dalam kubur kamu seperti aku hampir dalam ujian atau hampir dalam ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Lelaki mukmin atau muslim, aku tidak pasti lafaz yang mana. Lalu Asma berkata, lelaki tersebut berkata, Muhammad datang kepada kami dengan petunjuk. Lalu kami menyaut seruan dan mengimaninya. Lalu dikatakan, tidurlah dalam keadaan baik. Kami tahu engkau orang yang
meyakini. Manakala orang munafik yang ragu-ragu, aku tidak pasti lafaz yang mana. Asma berkata, lelaki munafik menjawab, aku tidak mengenalinya. Aku mendengar manusia menyebut tentangnya, lalu aku menyebutkannya. Okey, baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari berkaitan dengan peristiwa alam barzah yang kita akan berhadapan apabila, okey tuan-tuan dan puan-puan, bila saya bicara tentang alam barzah, ingatnya perkara ini adalah iman. Dia tak boleh nak sama dengan kehidupan dunia. Satu. Dan kedua, kita bila kata, ustaz, macam mana malaikat tu bawa roh kita naik ke atas langit sampai merentasi 7 petala langit bagi orang yang beriman, dipersembahkan kepada Allah. Macam mana? Itu bukan urusan kita. Pertama, teknologi di sisi Allah. Kalau malaikat yang bawa kelajuan cahaya, zup, sekelip mata je kan sampai. Dan teknologi di sisi Allah begitu cepat dan pantas. Bagi saya sikit pun tak. Kalau kita fikir macam kita ni, nak kena soal jawab, siapa nama kamu, panjang tu. Tetapi di alam sana dah lain dah. Tu pasal acara-acara kematian, ya, sebelum mati sampai dalam kubur, lepas mati, dia mesti ada dalil. Kenapa? Dia tak boleh ikut akulah, ikut akal, ikut tafsir, takwil. Tu semua tak boleh. Akhirnya terpesong. Dalam bab-bab itu, berapa ramai masyarakat kita terpesong. Ya, dengan majlis tahlilnya, lepas tu majlis apa lagi? Ya, yang dibuat acara-acara pecah perut. Lepas tu tak tahu. Alhamdulillah tak tahu. Ya, dia ada pecah perut, pecah mata. Tapi yang saya tahu, yang last kali pecah tabung, habis dah duit. Ya, nak buat kenduri, habis duit. Ya, semua benda-benda tu adalah salah, khurafat. Yang salah tak mengikut panduan wahyu. Ya, baik, okey. Di sini kisahnya, ya, maksudnya diwahyukan kepada kamu bahawa kamu akan diuji di dalam kubur. Ya, kita ni akan diuji apabila roh kita dia terbahagi kepada 3. Ingat, roh ni terbahagi kepada 3. Roh orang yang beriman dibawa naik sampai ke langit. Ya, dalam kelajuan yang hanya Allah mengetahui, tapi melepasi langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Lalu dipersembahkan kepada Allah, maka roh ini Allah katakan, uktub, tuliskan dalam kitab Illiyin, kitab orang yang tertinggi. Ya, dalam surah Al-Mutaffifin. Kemudian diturunkan ke bumi secepat kilat. Dinaikkan pula roh orang yang beriman. Naik-naik tak lepas langit pertama. Sebab apa? Sebab hutang. Baik-baik jangan berhutang walaupun sedikit. Sebab hutang dia terkandas di bawah langit pertama tu. Tak boleh melepasi. Yang tu Rasulullah tak solat bagi orang yang berhutang. Dahsyat orang yang berhutang ni. Kita ingatlah tak apalah kan. Tak, baik-baik. Walaupun dengan orang kafir kena bayar. Ya, walaupun sedikit. Ya, dahsyat. Masalah hutang, masalah. Roh tak melepasi. Dan tidak dicatatkan nama kita di dalam kitab Illiyin. Sedangkan kita orang yang beriman. Sayang. Okay? Bila? Sampai selesai hutang. Tak selesai, nun di akhirat nanti percaturan dia. Okey, tu. Kemudian, roh orang yang kafir, memang tak lepas lah. Memang tak lepas. Dikutuk sebelum naik tu dah dikutuk dan bawah dilontar balik, dihempas ke muka bumi. Okey, tu dia. Okey. Jadi, bila dimasukkan ke dalam kubur, apa berlaku? Dimasukkan di dalam kubur, roh orang yang beriman ini pertama sekali akan ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Lalu dia menjawab, Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pastikan apa yang kita study di dunia ini betul. Kerana jawapan itu memerlukan keimanan kita di dunia. Kalau kita sebut je tapi kita tak faham, kita masih lagi buat syirik, memang takkan dapat jawab. Kemudian dikatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad tu, Bara Ibn Azib menceritakan, lalu dikatakan, "Ma dinuka?" Apa agama kamu? Lalu dikatakan Islam. Yang ketiga, man nabiyuka, ya. Kalau ikutkan dalam riwayat tu dia kata dinampakkan Rasulullah, man hadha rajul. Lalu dia menjawab, hadha Rasulullah. Kaifa ta'rifuhu? Macam mana kamu tahu dia ni Rasulullah? Qara'tul Quran. Aku baca Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Tinggal Facebook tak apa, tinggal handphone tak apa, tapi jangan tinggalkan Quran. Bacalah walau satu muka. Kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, kita berurusan dengan Allah, berbicara dengan Allah. Takkan tak ada masa kan? Siapa yang baca Al-Quran ni, satu muka surat berapa? Pernah baca satu muka surat berapa? Berapa minit? Itu cantik baca. Kalau 3 cantik. Ya, dia baca murattal.
baca dengan bertajwid. Tapi kalau yang lambat lagi 5, itu baca merangkak. Ya, tak apa. Masih lagi dapat pahala besar tu. Tapi kalau baca 2, itu sedang. Kalau budak hafiz, dia baca 2 minit satu muka surat. Ya, kalau baca cepat 1 minit, itu dah habis dah, tajwid lontongan langgang lah tu. Ya, kena ketuk sikit dia naik, baru dia slow sikit. Okey. Baik, itu je. Tuan-tuan dan puan-puan, 2 minit je untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Okey, maka orang beriman dapat jawab, lulus dengan Quran, ya, dia dapat jawab semua tu. Kemudian disebutkan dalam hadis ini orang munafik dan orang kafir. Bila ditanya mar rabbuka, apa dia kata? La adri. Aku tak tahu. Lalu dipukul, ya, dengan penukul besi dari neraka. Tenggelam bagaimana wallahu alam, kita beriman. Maka dikeluarkan balik, lalu ditanya, ma dinuka? Aku tak tahu. Dipukul lagi. Tum. Walaupun dia tahu, ya, Islam apa di sini, ya, tapi kalau dia munafik, dia tak boleh jawab juga. Dan akhirnya yang ketiga, man hadzal rajul, man nabiyuka? Aku tak tahu. Puf, dipukul. Ya, itu dia peristiwa yang disebutkan dalam bab ini. Kemudian fitnah merujuk. Okey, nampak tak? Kita bicarakan fitnah kubur pun kita mesti ada dalil. Okey, sekarang kita masuk fitnah berkaitan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Umat Islam diperintah untuk berlindung dari fitnah Dajjal dan kekeliruan yang dibawa olehnya pada setiap solat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Okey, ini di antara sunnah yang diarahkan kita, sehingga kan di kalangan tabi'in mewajibkan, namun kita tak wajibkan, cuma ia termasuk doa untuk menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Ini dia doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Fal yata'awwadu billahi min arba'in, min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Jika salah seorang daripada kamu telah selesai tahiyat akhir, maka berlindunglah dengan Allah 4 perkara, dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih dajjal. Rasanya Prof tadi ada terangkan tentang al-masih, kan? Dalam 2 konteks, Al-Masih Isa bin Maryam dan Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa dikatakan Al-Masih? Al-Masih dikatakan masaha, perkataan masaha, sapu. Masaha wajhahu. Dia sapu muka dia, misalan Al-Masih. Tetapi kenapa Nabi Isa dipanggil Al-Masih? Kerana Allah berikan kelebihan dia, ya, bila dia sapu je akan berlaku perkara yang menarik. Misalan kalau orang tu ada penyakit sopak, disapu je, terus sihat dengan izin Allah. Kalimah tu penting, ya? Kerana orang Kristian dia tersilap kalimah izin Allah tu tak ada. Bila nak hidupkan burung tu, dia buat bentuk patung lalu disapu, burung tu hidup dengan izin Allah. Kristian, orang Nasrani, dia tak ambil kalimah tu. Dia kata ini menunjukkan sifat ketuhanan, menghidupkan. Okey, menghidupkan orang mati pun begitu juga. Ya, oleh kerana itu Al-Masih terkenal dengan masaha, menyapu. Ya, terpaksa gelaran itu digunakan kepada Nabi Isa Al-Masih Isa bin Maryam. Itu di antara satu qaul. Adapun Al-Masih Dajjal, Al-Masih juga. Al-Masih Dajjal disebabkan Dajjal akan menyapu bersih seluruh bumi ini. Maksud dia akan pusing bumi ini. Ya, maka disebabkan dia mampu untuk pusing bumi dengan begitu cepat, maka dikatakan Al-Masih Dajjal. Dia boleh pusing. Ialah zaman sekarang, kan? Okey. Al-Masih Isa, dia akan turun ke bumi, betul? Ke ada yang ragu-ragu? Al-Masih Isa kat mana, langit ke berapa? Tak tahu. Tak tahu. Kena tahu. Itu homework kita nanti. Balik buat cek. Tuan-tuan dan perempuan, orang Yahudi tahu. Kita tak tahu, kan? Sayang. Kerana ia adalah satu peristiwa besar. Mereka kena tahu. Mereka ambil tahu. Dan mereka tak mau Isa turun ke muka bumi.
Dan mereka ingin menghancurkan Isa sebelum Isa turun ke bumi. Itu pasal kalau projek NASA ke apa ke atas tu, kita dah tahu, ialah selain dia mencari maklumat alam semesta ni, ya, selain daripada tu dia ada berapa 3 perkara yang seharusnya minda kita dah tahu dah perangai Yahudi. Kita tak kenal lagi Yahudi. Kita tak kenal lagi Yahudi. Dah masuk dalam rumah tangga kita kadang-kadang. Ya. Okey, Yahudi dalam bab 3 perkara ni, kalau kita baca, saya terbaca artikel tu pada tahun berapa 10 tahun yang lepas, dia telah meminta donation kepada semua orang dunia, termasuk terutamanya orang Yahudi lah, untuk memberikan sokongan mereka dengan membeli satu pokok yang bernama gharqad. Tahu kan dah? Bila sebut pokok gharqad, tahu tak? Kerana peristiwa itu akan berlaku di akhir zaman yang disebutkan peperangan yang besar antara Islam dengan Yahudi. Ya. Pokok gharqad ini sahaja yang akan tidak mencerita Yahudi di belakang aku. Dalam siri peperangan tu. Oleh kerana itu mereka tanam banyak. Rasulullah kata pokok ni dia takkan cerita. Lalu mereka tanam banyak-banyak. Nampak tak bagaimana mereka tengok hadis Nabi, mereka percaya. Cuma tak nak beriman saja. Dan mereka tahu, ya, di mana Nabi Isa duduk. Kita tahu. Cepat-cepat. Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Kan? Tiap-tiap tahun kita datang. Ke masjid kan. Nak dengar Isra' Mi'raj ke nak makan. Kan? Cuma kita mengatakan. Mereka tahu. Dan orang Yahudi nak membunuh Isa. Ingat tu. Itu pasal projek naik ke atas semata-mata nak. Kerana dalam hadis Isa akan memerintah di akhir zaman nanti. Dengan Imam Mahdi. Mereka percaya. Kita je yang agak kurang sikit. Bagi saya beriman. Okey? Selain daripada tu, dia nak tengok apa? Di mana Nabi Adam duduk dulu? Syurga kan? Kat mana? Mereka cari. Kerana itu pasal kadang-kadang kita tengok artikel dia. Mars, planet Mars seperti ada air. Bila ada air, ada H2O, ada oksigen. Mati boleh hidup. Dan mereka cari di mana Nabi Adam ni duduk. Ya, yang mereka nakkan tempat tu. Itu pasal cerita mereka nak pindah sebuah negara, sebuah tempat planet lain kan. Dan yang ketiga apa dia? Mereka lakukan seperti mana Namruz, Fir'aun, ya, mereka nak menyerang Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Okey, itu Al-Jannah, semua mereka punya perancangan dahsyat. Okey, ala kulihal lah, ya. Fitnah merujuk kepada Dajjal. Kemudian fitnah merujuk kepada orang kafir yang memerangi Islam. Ya, kita bacakan terjemahan dia dari hadis Bara Ibn Azib. Aku melihat Rasulullah pada hari peperangan Ahzab mengangkat tanah dan tanah telah menutupi putih perutnya. Dan Rasulullah berdoa, Ya Allah, kalau bukan keranamu, maka kami adalah kaum yang tidak mendapat petunjuk, tidak pula akan bersedekah dan tidak akan pernah solat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami, berikanlah keteguhan saat menghadapi pasukan musuh. Sesungguhnya musuh telah melampaui batas atas kami, dan jika mereka menginginkan terjadinya fitnah, maka kami akan pula mengabaikannya. Jadi fitnah, yakni fitnah merujuk pada orang kafir ingin memerangi Islam. Kemudian fitnah merujuk kepada orang Islam yang terjerumus dalam kesesatan. Fitnah juga merujuk kepada orang Islam. Fitnah juga merujuk kepada orang Islam yang terjerumus ke dalam kesesatan. Ia boleh berlaku apabila seorang mencari pendapat syaz, terasing, meninggalkan perkara muhkam dari hukum syarak dan beranggapan bahawa hukum tersebut merupakan perkara khilaf dan bukan ijma'. Subhanallah, ya. Ini di antara fitnah yang besar yang berlaku pada umat kita sekarang ini. Kerana apa? Kerana malas nak belajar, nak ikut shortcut aja. Ala khilaf ulama. Berbahaya. Ya. Saya agak tertarik dalam perbahasan ilmu hadis ni. Pasal di kalangan, kadang-kadang ustaz-ustaz kita pun terjebak dalam masalah ini. Mentakwilkan. Ya. Mentakwilkan hadis-hadis ikut akal dia. Berbahaya. Mentakwilkan ayat Quran ikut akal dia berbahaya. Hatta ulama di kalangan kita sendiri pun, ya, orang faham Quran sunnah pun kadang-kadang tersilap. Allah bagi petunjuk je, itu je yang kita harapkan dan minta Allah pelihara kita. Ya. Kerana apa? Misalan, dia boleh mentakwilkan ayat hadis berkaitan minum, memakai minum tangan kiri itu kan.
Sedangkan Rasulullah kata, la ta'kulu wa la tashrabu bishimalin fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabuna bishimal. Jangan kamu minum tangan kiri dan makan tangan kiri. Kenapa? Syaitan makan dan minum tangan kiri. Betul? Okey, clear tak? Clear tak hadis? Clear. Ya, yang tak perlu ditakwil, kita faham bahawa tak boleh minum tangan kiri kerana tak nak menyerupai syaitan, kan? Itu je puncanya. Kenapa tak nak menyerupai syaitan? Allah katakan, innahu lakum aduwwum mubin, kerana dia adalah musuh kamu yang nyata. Kita nak ikut cara komunis. Tak nak kan? Tak nak pakai cara komunis, orang jahat. Kita tak nak pakai cara orang jahat. Tiba-tiba, sayang, bila saya terdengar tu dia mentakwilkan, tak apa. Ya, kalau tangan kita bersih, nak makan tangan kiri, tak boleh. Ini bukan masalah bersih ke tidak. Rasulullah kata, jangan as-sam'u wa ta'ah. Aku dengar dan aku patuh. Kecuali kalau dah terbalut tangan kanan, dah accident tak larat nak angkat air, itu lain cerita. Itu bukan makan tangan kiri, nyodok macam itu, tak apa. Tetapi sekarang hadis jelas. Itu. Kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana kaedah para sahabat memahami hadis Nabi, begitu. Terus. Dia tak ada takwil-takwil pada ketika tu. Pasal saya dengar seorang perempuan tu dia mentakwil ala masalah khilaf, laki salam perempuan. Oi. Siapa dia nak membicarakan masalah khilaf, lelaki salam perempuan. Ya, sedangkan jelas hadis Rasulullah kata lebih baik seorang itu dicucuk dengan besi yang berapi daripada dia bersalam dengan wanita yang bukan mahramnya. Dahsyat tu. Tapi dia nak takwil, bahaya. Okey, bab ni saya agak memang tegas. Kenapa? Ittiba'ur Rasul tidak perlu penakwilan. Sabar, ikut je. Okey, kemudian disebabkan ayat inilah fitnah yang akhir zaman merujuk orang Islam yang terjerumus ke dalam kesesatan fitnah, ya. Juga merujuk kepada orang Islam yang dia silap ni. Cuba notekan nanti, perlu perbetulan pada Prof ni. Diulangkan 2 kali. Kemudian ia boleh berlaku apabila seorang mencari pendapat syaz. Pendapat ni terasing. Dia rasa, aku boleh bagi pendapat yang asing ini. Saya ingatkan kepada anak-anak muda ataupun kita yang baru terjun dalam Quran dan Sunnah, ada benda boleh kita tunjulkan kepada masyarakat, ya, ada benda tak boleh kerana masyarakat tak faham. Faham? Kenapa? Ini kaedah yang mana Rasulullah SAW waktu dia mengatakan kepada para sahabat, kalaulah tidak kerana kaum aku baru je peluk Islam, nescaya aku akan ubah Kaabah itu kepada pembinaan Nabi Ibrahim. Nampak tak? Sedangkan nak ubah Kaabah tu satu benda yang mulia, ya, mengikut cara Nabi Ibrahim. Tetapi kerana masyarakat masih lagi belum faham. Jadi kena bersabar dalam siri dakwah sebenarnya. Yang masyarakat kita step-step yang perlu difahamkan. Kalau masyarakat sendiri tak faham Quran dan Sunnah, siapa dia Allah, siapa dia Rasul, macam mana kita nak ubahkan dia? Kita dulu pun tak suka kan benda-benda yang begitu drastik begini. Maka sabar. Ya, kenapa? Tuan-tuan dan perempuan, kita, masyarakat kita masih lagi belum faham, maka step-step tu amat penting. Yang penting akhlak kita mulia dan perbicaraan kita baik, dan apa yang boleh kita bantu dan waktu itulah kita sampaikan mesej secara step by step. Boleh? Kenapa saya nak menyeru dakwah pada mak saya pun makan masa 5 ke 6 tahun. 5-6 tahun tu mak kita ustazah pula tu. Ya, letih kepala. Ya, tapi Allah bagi jalan. Kita minta kepada Allah, ya, minta kepada Allah. Tapi akhlak kita kena baik, ya, tutur kata kita kena baik. Baik. Ini di antara perkara yang perlu kita lihat. Fitnah merujuk kepada kejahatan syaitan. Di mana hadis riwayat Jabir mengatakan Rasulullah bersabda, aku mendengar Nabi SAW bersabda, singgasana iblis adalah di tengah laut dan di sana dia mengirimkan tenteranya lalu menyesatkan manusia. Okey, fayaftanunan nas. Okey, yang paling tinggi kedudukan di sisinya adalah orang iblis, yang syaitan yang paling besar kejahatannya. Okey, ini di antara hadis riwayat Muslim. Kemudian fitnah merujuk kepada bersama pemimpin zalim. Perkara ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, siapa yang tinggal di pendalaman maka akan berwatak keras. Siapa yang sibuk dengan binatang buruan, dia lalai. Siapa yang mendatang penguasa, dia akan terkena fitnah. Okey, cantik hadis ni. Ya, apa dia?
siapa yang tinggal dalam pedalaman maka ia berwatak keras. Ini jenis-jenis orang asli apa kan, keras kan? Kita tak biasa ke? Jom nanti kita berdakwah dengan orang asli. Boleh? Boleh tak? Takut ke? Nak lembutkan hati, jom. Kita pergi kubur malam-malam. Saya nak buat pelajar-pelajar saya ni ke kubur tengah malam. Biar. Kan, nak lembutkan hati mereka. Nak hilangkan perasaan takut. Rasanya kalangan kita pun ada percaya hantu pocong lagi kan. Hilangkan penipu belaka tu. Okey. Baik. Kenapa orang Badui ni memang begitu kedudukannya. Keras. Keras. Ya. Saya pernah pergi berdakwah dengan tempat orang asli. Ya, di kaki gunung Cameron Highland. Dia datang, Ustaz, saya dah Islam 3 kali. Hui, kita sekali, Ustaz lahir sampai sekarang Islam, dia 3 kali. Tu asli, kalau nak tahu, itulah dia. Kan rupanya dia bergantung, kerana orang asli dia bergantung kepada siapa yang bagi. Ya, kerana mereka memerlukan makan, memerlukan harta apa semua. Siapa yang banyak supply kepada dia akan ikut. Itu kebiasaan orang asli. Kalau orang Kristian datang pada waktu tu, dia masuklah Kristian. Lepas tu orang Islam datang balik, dia masuk Islam. Itu yang jadi 3 kali. Masya Allah. Ingat, Islam kalau lebih daripada sekali, bukan tinggi makam dia. Ui, tinggi makam tu dah 3 kali Islam lah. Ya, tak. Baik. Dan siapa yang sibuk dengan binatang beruang, dia lalai. Okey, ini di antara perkara yang menarik. Itu pasal bila kita memancing, siapa yang minat memancing? Paling kurang berapa lama dia mancing? Ya, lama. Itu pasal saya kecil-kecil tu kena marah dengan ayah saya. Jangan pancing. Kamu duduk berjam tak dapat seekor. Tengok aku menjala dapat banyak. Memang menjala sekali, jala banyak. Kan? Itu pasal lepas tu saya tak mancing kan. Tapi, yalah. Wallahualam, kita pun nak ikan ke apa ke, mancing lah. Kemudian, siapa yang mendatangi penguasa, dia akan terkena fitnah. Okey, ini di antara perkara yang amat-amat berbahaya kepada para ulama. Ya, para ulama tak kira lah, tapi para ulama bila dia dah berada bersama pemimpin, kita akan tengok bagaimana dia lari. Ya, sukar orang yang bersama pemimpin nak lari. Tapi bila dia okey, sebentar ada iklan pula, pengumuman. Pemunya motor warna biru VJK 9848 sila alihkan kerana kawasan tu ada orang nak letak angkat barang, lori nak masuk. Terima kasih. Ya. Kat mana kita dia? Apa dia? Yang penguasa pemimpin. Hatta kita menyaksikan di zaman para tabi'in ada seorang alim itu. Asalnya dia memang alim bagi hadis. Memang alim fiqah pada peringkat awal. Tapi bila dia dah duduk dengan pemimpin, dia jadi satu isu je. Silap itu je. Hadis dia diambil. Mula-mula semua hadis dia menjadi hadis yang dirujuk. Ya, diambil dan dihafal. Tetapi suatu hari Amirul Mukminin tu kata, Amirul Mukminin suka main burung kan, main burung. Lalu dia kata, wahai Syekh, ada tak hadis berkaitan dengan main burung kan? Lalu dia keluarkan satu hadis, tapi hadis itu bukan dari Rasulullah. Dia keluarkan sendiri. Di antara permainan yang dibenarkan disuka oleh Rasulullah, berkuda, memanah dan bermain burung. Kan? Lepas tu terus nama dia terikod, tak dimasukkan dalam ulama hadis yang amanah. Terus. Nampak tak? Itu dia. Kalau kita nak tengok nilaian ulama hadis pada zaman itu. Dahsyat. Terus tolak sebab satu je. Terus tolak, tak diterima. Nak jaga hadis bahawa amanah jujur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Dan yang mana tadi? Okey. Yang nombor berapa ni? J. Fitnah merujuk kepada pertelingkahan dan pembunuhan sesama orang Islam. Sebagaimana Al-Quran fitnah dalam hadis juga merujuk kepada pertelingkahan, pembunuhan antara sesama orang Islam. Perkara ini digambarkan dari hadis Huzaifah Al-Yamani. Rasulullah bersabda, qala Umar radhiyallahu anhu,
Ya, dari Huzaifah berkata, pada suatu hari Umar berkata, siapa yang mengingati hadis daripada Nabi SAW tentang fitnah? Huzaifah berkata, aku mendengar baginda bersabda, fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, kejiranannya akan terhapus oleh solat, puasa dan sedekah. Umar berkata, bukan itu yang aku tanyakan, tetapi aku bertanya tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombangan lautan. Huzaifah berkata, sesungguhnya selain itu ada satu pintu kunci. Umar bertanya, pintu itu terbuka ataupun tidak? Rosak. Huzaifah berkata, pintu yang terbuka itu akan rosak. Umar berkata, jika begitu, pintu itu tidak akan tertutup sehingga hari kiamat. Maka kami berkata kepada Masruq, tanyakanlah kepada Huzaifah, apakah Umar mengetahui siapa yang dimaksudkan pintu itu? Lalu Masruq bertanya, Huzaifah berkata, ya, dia mengetahui sebagaimana mengetahui bahawa setelah esok pasti malam hari. Okey, ini nak menceritakan bahawa berlaku fitnah, Umar dah dapat tahu. Kenapa? Dikaitkan dengan Saidina Umar, dia adalah pintu tersebut. Ya, pintu tersebut yang mana kita tahu zaman pemerintahan Umar tak ada siapa yang berani untuk bercakap-cakap. Ya, sesuka hati nak bertindak sesuka hati. Dia tegas, sangat-sangat tegas. Ya, sampai kan kita tahu kisah Umar ni, kalau alah kita nak tunjuk manja-manja couple kita kan, alah, ialah kahwin kan. Bukan couple, tak kahwin, duduk berjalan di tepi, di luar rumah kan, berpegang-pegang, bermanja-manja lah. Pegang tak apa, tapi bermanja-manja. Dia marah, dia ketuk, pung kata. Ha? Bukan di sini tempat kamu nak bermanja. Nun, di rumah. Kan? Alah kita, alah abang ni tak romantik lah. Kita lantak kamu lah. Kan? Pasal itu, nak manja kat rumah, bukan nak tunjuk depan orang. Itu satu. Dan kedua, kalau dia tengok, alah laki ni, alah ustaz tu warak jalan tunduk kan. Pum, sampai terlanggar tiang telefon kan. Warak. Bagi dia, itu bukan jalan lelaki. Dia nak jalan lelaki tegap, tegas. Itu Saidina Umar. Nak tahu Umar punya perangai. Dan dalam di antara perkara yang menarik, siapa yang pernah dengar cerita Subair? Ya, seorang lelaki ni suka. Ya, dia tanya soalan cepu mas pada Umar. Bukan nak jawapan, tapi nak ngena Umar. Satu hari dia tanya. Subair ini tanya. Lalu, Umar kata, mas ini, apa pertanyaan kamu? Dia tanya, ada satu pertanyaan. Memang pertanyaan itu saja nak ngenakan Umar. Lepas dia tanya, dia panggil tangkap dia. Masukkan dalam penjara kan. Persoalan itu berkaitan soalan Khawarij punya persoalan. Dia cuba nak pusingkan Umar. Umar tangkap, letak dalam penjara, di rotannya ada. Dia tahan berapa lama juga dia tahan dan di rotan. Dahsyat. Umar kalau tak boleh nak main-main lah. Kan? Lepas tu dah habis tempoh dikeluarkan. Sampai Umar wafat. Naik zaman Osman, naik zaman Ali. Khawarij tak ke peperangan. Zaman Saidina Ali berlaku 3 peperangan. Pertama peperangan Siffin. Dan kedua peperangan Jamal. Dan ketiga peperangan Nahrawan. Nahrawan inilah dengan Khawarij. Ya, waktu itu Khawarij bangun. Ramai, berpuluh ribu. Lalu waktu itulah mereka ajak si Subaik. Subaik, sekaranglah waktunya kita tunjuk kehebatan kita. Apa Subaik kata? Wallahi aku tak nak keluar dah. Allamani rajulun soleh. Aku telah diajar oleh lelaki yang soleh. Nampak? Ya, Umar telah ajar dia supaya berhati-hati, jangan biadab, jangan buat perangai. Terus pada hari Nahrawan orang keluar mati, dia selamat disebabkan dia dah bertaubat. Itu dia Umar. Ya, tegas. Dan Umar juga kita tahu apa? Pergi tengah malam kan. Pergi, ya, pemimpin yang dahsyat, pergi tengah malam tengok apa hal makcik tu masak, anak menangis sampai tidur. Dia bersalah. Sebab apa? Suami dia mati, ya, tak ada siapa nak menanggung dia. Kita tahu kisahnya. Dan yang masyhur, dia duduk di satu dinding tu, dia terdengar, ya, mak dengan anak bergaduh pasal apa? Pasal apa? Susu, kan? Sebab apa? Mak kata, alah, tambahlah, kita businessman kan. Okey, tambahlah sikit air dalam susu tu. Anak tu kata, mak tak boleh. Mak tak boleh. Alah, orang bukan tahu. Umar tak tahu. Tapi Allah tahu. Umar dengar. Saidina Umar dengar. Subhanallah, keluar daripada hati anak tu
beriman dengan rububiyah ketuhanan yang melihat dari Arasy Ar-Rahman. Terus dia tinggal rumah tu, dia kena ingat rumah tu, sekarang silap rumah orang lain pula cerita. Balik rumah dia bertemu dengan anak-anak dia yang lelaki. Siapa kalangan kamu, 3 ke 4 anak dia tu, yang nak kahwin? Terus offer. Ya. Aku telah bertemu dengan seorang wanita, ya, yang cukup soleh dan cukup baik. Siapa nak? Yalah, tiba-tiba ayah offer anak-anak. Terkejut. Kita pun tak pernah dapat offer kan. Kalau dapat offer waktu tu seronok kita. Kan? Lepas tu Umar kata, kalau kamu tak nak, aku nak kahwin. Kan? Dia nak kahwinkan dia dengan wanita soleh. Lepas tu ada seorang anak kata, saya ya ayah. Okey, terus masuk meminang. Ya, rumah yang betul, bukan rumah yang salah. Ya, rumah yang betul, dan itulah keturunan, itulah cicit dia, Umar Abdul Aziz. Ya, Khalifah Umar Abdul Aziz, pemimpin yang agung tu. Okey, itu kisahnya. Kalau nak kenal, inilah Umar, dia adalah pintu tersebut. Waktu dia tak ada siapa yang berani untuk membukanya. Okey. Dan yang terakhir dalam maksud hadis ini, fitnah merujuk kepada peperangan yang didorong mendapatkan kekuasaan dan kedudukan. Perkara ini telah ditegaskan hadis riwayat Ahmad melalui Tahrawan Ibnu Milhan, yang bermaksud dari Tahrawan Ibnu Milhan berkata, ketika kami duduk di masjid, Ammar bin Yasir lalu di hadapan kami. Kami berkata kepadanya, ceritakan kepada kami apa yang Tuan dengar kepada Rasulullah tentang fitnah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, akan datang selepasku suatu kaum yang merampas kekuasaan dengan saling membunuh antara satu sama lain. Tahrawan berkata, kami lalu berkata kepadanya, sekiranya yang menceritakan kepadaku bukan Tuan, maka kami tidak akan mempercayainya. Ammar berkata, ia benar-benar akan berlaku. Okey, Al-Haythami berkata dalam Majma' Az-Zawaid, perawi dalam sanad hadis ini merupakan perawi kitab sahih melainkan Tahrawan yang merupakan seorang yang thiqah. Okey, cuma dalam cerita ni menceritakan akan berlaku satu peristiwa pembunuhan untuk naik. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat balik sejarah-sejarah, ya, zaman silam punya sejarah, macam nak naik satu khalifah, dia akan bunuh khalifah yang lain. Itu berlaku dalam khilafah Islamiah juga. Ya, kalau kita tengok balik, terutamanya pada zaman pemerintahan selepas Mongol tu, ya, Mongol tu dia naik macam mula-mula raja yang terakhir, Raja Ayub, ya, mati Raja Ayub, naik wanita isteri dia Syajaratul Dur, kemudian dibunuh, naik orang lain. Dia dahsyatlah, naik berlaku, nak naik itu pembunuhan berlaku, naik pembunuhan berlaku, ya, dahsyat. Okey, itu nak menceritakan apa yang berlaku pada akhir pada zaman itu. Baik, sekarang kita tengok balik definisi malhamah. Jauh lagi ni. Okey, kelas kita santai, ya. Ya, kelas daurah kita santai. Kod nak minum, kena apa pun buatlah. Tapi jangan makan depan saya dah. Ya, pasal pun meleleh helio saya. Okey. Santai. Jadi kalau dak mengantuk. Ya. Baik. Bagi edah-edah kat sini pun tak apa. Definisi malhamah, selain lafaz al-fitan, lafaz al-malhamah juga sangat berkait rapat dengan peristiwa akhir zaman. Justru ada dalam kalangan ulama hadis yang mengkhususkan hadis-hadis berkaitan peristiwa akhir zaman di bawah kita Al-Fitan wal Malahim. Ini di antara kitab seperti Ibnu Katsir sendiri menuliskan kitab tu, Fitnah Al-Malahim. Ya, yang dilakukan seperti Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, yakni diceritakan tajuk malahim tu di satu bab, ya, satu tajuk terasing. Al-malhamah ialah peristiwa besar yang melibatkan pembunuhan. Ya, al-malhamah, malahim di akhir zaman ini yang macam Prof ceritakan, dia ada beberapa yang termasuk dalam kisah Armageddon, kan, ataupun cerita yang berbagai-bagai. Tuan-tuan dan perempuan, oleh kerana itu fakta-fakta kita mengharapkan adalah di kalangan orang-orang yang dapat menyusunkan terpinci, orang yang faham Quran dan Sunnah, yang cuba berhati-hati supaya tidak mengikut hawa nafsu dalam menyusunkan perjalanan-perjalanan ini. Kenapa menarik? Kerana persoalan seperti yang disebutkan, ya, kerana akan berlaku tentera-tentera berkuda. Bagaimana? Adakah zaman itu? Saya tertarik sehari dua ni pun, saya pun buka juga TikTok kadang-kadang, kan. Ada benda-benda yang dibicarakan dalam bab-bab itu yang berkaitan akan berlaku satu kehilangan, ya,
kehilangan teknologi itu disebabkan masalah minyak, masalah satelit, masalah yang kita sekarang ni lah, internet ni semua akan berlaku. Dikatakan begitu. Ya, kalau bayangkan dalam bab itu saya agak bersedia berhadapan. Tiba-tiba internet tak ada. Kita internet tak ada, ya Allah, tak boleh tidur. Kita ingat tak boleh tidur, tak makan ke, rupa internet tak ada. Ya, pasal nak tengok tiap-tiap hari dah biasa dengan internet. Tahu tak kesannya nanti, dahsyat. Ya. Oleh kerana itu bersedia dalam bab ini. Kena sentiasa bersedia. Kerana semua teknologi ni akan hilang. Dan orang mula bicara, nanti kalau nak keluarkan duit, nak ni duit, akan berlaku benda ni. Agak menariklah saya dalam bab-bab ini yang perlu kita telitikan jugalah. Cuma kita nak saksikan peristiwa-peristiwa yang Rasulullah kata akan berlaku, ya, kemenangan terhadap tentera Islam akan berlaku bila tu. Ya, tentera yang akan datang menyerang Kaabah bila tu. Kalau dia dapat menyusunkan dengan teliti agak menarik. Tapi kena orang yang jujur dalam bab pemahaman Quran dan Sunnah. Dia tak boleh orang-orang teori konspirasi. Ya, dia akan lari banyak. Ya, dia main syak, main sangka dia takkan jadi. Okey? Malahim. Al-malahim ialah peristiwa besar yang melibatkan pembunuhan. Dalam kamus as-sihah al-lahim ialah qatil atau pembunuh. Kemungkinan al-malhamah merupakan nama bagi peristiwa atau wazan mafa'alah. Okey, iaitu masdar mimi bagi fi'il lahimah yalhamu, malhamah iaitu qutila, dibunuh. Okey, dia banyak pada ni. Lisan Arab menyebut al-malhamah ialah peperangan atau tempat peperangan. Ialah malahim bermaksud pertembungan manusia. Dikaitkan ia termasuk dalam al-lahm kerana ramainya yang terbunuh. Okey, tuan-tuan dan perempuan, bersedia dalam bab ini apabila hadis yang akan membicarakan dunia akan berlaku peperangan. Subhanallah, ya. Sebenarnya kita dah hidup di zaman selesa. Ya. Kalau kita saksikan zaman dari dulu daripada kecil daripada Rasulullah sampai sebelum berlaku revolusi Perancis. Dia bermula revolusi Perancis ni pertukaran beberapa perkara. Di mana sebelum itu anak-anak muda, anak-anak lelaki adalah anak-anak jiwanya kental, gagah dan berani. Ya, mereka berada di medan kuda, medan peperangan. Kerana itu hidup mereka. Ya, itu zaman tu. Walaupun di zaman kerajaan kerajaan Osmaniyah, Khilafah Osmaniyah, begitu kedudukannya. Kenapa? Mereka hidup nak jaga keluarga, jaga apa? Jadi anak lelaki tu tertonjol kehebatan dia. Berbandingkan anak lelaki kita, zaman kita, ya, tertonjol tang mana? Tang handphone. Wow, bergaduh pasal handphone. Sakit jiwa. Okay? Itu beza sangat-sangat. Tu pasal kita ni rapuh. Memang tak nafikan rapuh. Walaupun nampak, tah badan, rapuh sebenarnya. Tunjuk tikus menjerit. Ya, takut. Berbanding dengan 3 generasi yang awal dahulu, kalau kita tengok, mereka adalah, memang medan mereka perang. Itu. Kalau kita tengok balik sejarah. Memang zaman tu bukan zaman orang Islam je. Orang kafir pun memang zaman itu zaman kekuatan. Cuma bila berlaku perang dunia pertama, perang dunia kedua, revolusi Perancis, semua mengubahkan. Ya, sehingga kan dia bertukar daripada kerja sendiri, bertukar kerja pejabat. Itulah zaman-zaman tu kalau kita nak teliti. Dan kita menjadi orang yang rapuh, tak kuat. Tu pasal kita galakkan, gagahkan diri kita. Apa juga program yang bermanfaat, yang menggagahkan kita, ikut je, ya, selagi tak langgar syarak. Okey, kerana kita akan berhadapan dengan peristiwa ni. Perang dunia pertama dah settle, kita tak ada, na'udzubillah. Perang dunia pun kedua pun tak ada. Ya, tetapi tok nenek kita pernah. Siapa yang ada tok nenek yang dia dan hidup, dia kalau dia dengar cerita, maka dia akan tahu. Macam tok saya dulu, dia dan cerita waktu dia nak dibuang dalam telaga buta untuk dibunuh. Ya, waktu tu British datang. Dia dah lah cerita tu. Kita dapatlah dengar. Tetapi sekarang isunya apabila peristiwa yang amat menakutkan ini, ya, malahim yang dikatakan peperangan besar, sangat-sangat besar ini, bila sebut peperangan dia akan melibatkan seluruh dunia. Agak-agak macam mana kita nak hadapi ni? Ya. Jiwa kena kental. Kita pula ada family. Macam mana nak hadapi ni? Jiwa kena kental betul-betul. Ya, minta Allah lindunglah. Ya, minta Allah lindungkan kita. Okey.
Namun malhamah yang dimasukkan di sini ialah peperangan yang berlaku di zaman fitnah dan bukan pada zaman-zaman lain. Ini disokong oleh pendapat pengarang As-Sihah Al-Malhamah dari sudut bahasa ialah peristiwa besar dalam fitnah. Begitu juga lafaz Al-Haraj dalam hadis fitan. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari daripada riwayat Abu Hurairah daripada Nabi SAW bersabda, zaman bertambah menunaikan hak kewajipan, fitnah menjadi zahir dan banyaknya Al-Haraj. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Al-Haraj itu? Rasulullah bersabda, pembunuhan. Okay, na'udzubillah min dzalik. Okey, jadi asal lafaz haraj ini dari sudut bahasa ialah banyak dan luasnya pada sesuatu. Antara makna juga dia ikhtilatkan wa al-ikhtilaf hadis tersebut atau menggambarkan sifat yang mengiringi kemunculan fitan. Justru berdasar perbahasan ini, makna yang tepat pada malhamah yang kebiasaannya didatangkan selepas lafaz fitan membawa maksud peperangan di zaman fitnah. Okey. Kita ringkaskan lagi. Hikmah menyampaikan hadis fitan. Apa hikmah dia? Tujuan dan objektif Nabi menyampaikan hadis fitan kepada para sahabat adalah untuk memberi amaran dan ingatan kepada mereka tentang apa yang berlaku pada masa hadapan. Melalui perkhabaran tersebut, Nabi mengharapkan para sahabatnya bersedia menghadapi peristiwa besar tersebut sama ada dari sudut mental dan fizikal. Okey, inilah yang perlu kita faham tentang hadis fitan. Kenapa kita belajar ni untuk bersiap sedia? Kerana inilah para sahabat bila mendapat hadis Rasulullah tentang akan berlakunya peristiwa, ya, peperangan, perselisihan antara masalah ijtihad antara sahabat, ada di kalangan sahabat dah tahu dah peristiwa ni akan berlaku. Ya, bila berlaku peperangan dia, di antaranya dia tengok Ammar dengan siapa. Ya, peristiwa tu. Dia tengok Ammar dengan siapa. Kerana Rasulullah kata Ammar akan dibunuh oleh puak Khawarij, puak pelampau. Kan? Maka mereka perhati. Lalu mereka bersama Ammar. Itu satu. Dan kedua, bila mereka tak tahu tentang dengan siapa, mereka dapat hadis berkaitan dengan fitnah akan berlaku perselisihan antara para sahabat tu. Mereka tak mengeluarkan pedang besi, tapi mereka keluarkan pedang kayu. Tu sampai dia kata aku ada pedang kayu je. Kenapa? Tak nak terlibat dalam perselisihan yang mengalirkan darah itu. Lalu kayu tak boleh buat apa-apa. Jadi sehinggakan para sahabat itu mengambil sikap memencilkan diri. Okey, itu guna dia. Dan kita bila kita nak mengetahui tentang fitnah ini adalah untuk menyelamatkan iman kita, diri kita, keluarga kita. Itu yang paling penting. Okey, baik. Sebahagian sahabat memberi perhatian tinggi kepada hadis fitan, antaranya Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang diberikan keistimewaan oleh Nabi dengan perkhabaran fitan yang tidak diketahui oleh sahabat lain. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan, manusia bertanya Nabi tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya Nabi tentang keburukan kerana aku takut menimpa kepada diriku. Ini kelebihan Huzaifah. Kelebihan Huzaifah ya radhiyallahu anhu, dia penyimpan rahsia Rasulullah SAW bab munafik dan juga menyimpan rahsia mempunyai maklumat tentang fitnah akhir zaman. Nabi juga menceritakan kepada hadis fitan pada sahabat supaya mereka tidak melakukan perkara yang dilarang, seterusnya terjerumus ke dalamnya. Sebagai contoh, hadis Abu Hurairah daripada Nabi bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman, manusia tidak peduli apa yang dia ambil daripada harta, adakah daripada halal ataupun daripada haram. Inilah zaman dia. Ya, kita tak peduli ambil halal ke haram, serupa je bagi kita. Tak, dia ada hukum hakam dia. Okey? Oleh kerana itu, pada zaman ini nak melahirkan orang yang betul-betul amanah, sukar. Jujur betul-betul sukar. Ya, tertinggal dompet je. Jumpa IC je, dompet dah hilang. Kan? Pasal apa? Tak, orang dah tak amanah. Kalau kita tengok tu, tertinggal sikit pergi, dah tak ada dah barang kita, beg kita. Ya, tak ada amanah. Saya agak tertarik dalam tahun lepas. Tiba-tiba keluar satu akhbar mengatakan seorang budak ya mendapat perhatian Malaysia lah. Kenapa? Dia jumpa beg duit, diserah kepada polis. Tu je, dalam tu ada duit. Berarti benda tu asalnya tak ada apa-apa. Ya, jumpa duit kita serahlah pada polis. Tetapi disebabkan zaman ini, kalau jumpa biasanya takkan sampai kat polis, sampai kat poket dia je. Zaman ini.
Itu menunjukkan zaman ni begitu dahsyat, berarti kejujuran dah tak ada dah. Maka ia menjadi, dalam hadis mengatakan, dia akan menjadi isu yang panas, yang menarik sekali. Sehingga ada lagi orang jujur macam tu ya. Macam tu sekali. Okey, baik. Nabi juga mengajar umatnya berdoa untuk menyelamatkan dirinya daripada fitnah, terutamanya fitnah dalam agama. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya disebutkan doa seperti berikut. Okey. Yang maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu sesungguhnya dalam melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, mengasihi orang miskin dan engkau mengampuni dosa aku dan memberi rahmat kepadaku. Jika engkau kehendaki bagiku dan bagi kaumku fitnah, maka matikanlah aku untuk kembali kepadamu tanpa difitnah dalam agama. Okey, ini di antara doa yang diajarkan, okey, yang terdapat dalam Imam Ahmad. Dan dalam bab ini, mengenai bahaya Dajjal, Nabi turut mengajar umatnya cara berlindung daripada fitnah Dajjal sebagaimana sabdanya, siapa dari kamu yang sempat dengannya, maka hendaklah dia membaca permulaan surah Al-Kahfi, 10 ayat surah Al-Kahfi. Okay, dalam riwayat yang lain, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, untuk menyelamatkan dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal asalnya bila kita saksikan di zaman teknologi ini, itu di antara satu masalah besar. Kalau dulu dikatakan orang begini-begini kat Kuala Lumpur, kita nak tengok tak boleh, kita pun datang ke Kuala Lumpur kan. Maka baru dapat kita lihat. Tetapi zaman sekarang disebabkan teknologi yang begini, subhanallah, agak sukar ya nak lari daripada Dajjal. Maksudnya, apabila Rasulullah mengatakan, bila kamu dengar Dajjal ada di satu tempat, janganlah kamu pergi ke sana. Kan, lebih kurang hadis tu. Jangan nak pergi tengok. Aku kuat iman aku pun nak pergi tengok. Mana rupa Dajjal? Ya. Ditakuti. Syubhah yang dibagikan itu, kamu menyangka kamu berada di atas jalan yang betul, sedar-sedar kamu dah bersama dengan dia. Tu dia syubhah itu. Sekarang masalahnya kita tak pergi, tapi live. Siapa nak tengok Dajjal? Aku pun nak tengok juga. Belum tentu selamat. Belum tentu ya. Kerana kemunculan dia agak menarik. Kalau Rasulullah kata, kalau orang yang sangka dirinya pun hebat, boleh terjebak. Ini kan pula kalau orang awam yang tak ada kekuatannya. Bahaya tu. Agak menarik dalam bab tu. Itu pasal ini pun menjadi satu cagaran kepada kita, iman kita. Sama ada kita mampu untuk berhadapan ataupun tidak. Kesimpulannya, perkhabaran Nabi kepada umatnya berkenaan hadis fitan adalah untuk menyediakan mereka dari sudut mental dan fizikal tentang bahaya yang mendatang supaya mereka tidak berasa terkejut kehairanan. Justru membincangkan peristiwa akhir zaman melalui hadis fitan dan asyratus sa'ah pada zaman ini bertujuan. Tujuan kita mempelajari bab fitan ni, pertama, menjadi seorang Muslim bersedia ketika berhadapan dengan peristiwa tersebut, sama ada yang melibatkan akidah, hukum hakam, fiqh dan sebagainya. Faham? Tujuan pertama kita untuk isti'dad. Dan kaum wanita ambil perhatian, kerana apa? Yang akan banyak mengikut Dajjal adalah kaum wanita. Itu saya tak tahu apa, kita memerlukan rujukan para ulama. Kenapa? Walau memang ada perbahasan, ya, adalah perbahasan dia, tapi ala kulli hal yang menceritakan bahawa wanita akan ramai mengikutnya, wallahu alam. Adakah disebabkan wanita lebih banyak daripada lelaki di akhir zaman ni? Ya, kenapa? Nisbah disebutkan dalam hadis, nisbah lelaki dengan perempuan di akhir zaman nanti satu nisbah 50. Ya, bukan satu nisbah 4. Kamu ni kan, satu nisbah 50. Satu nisbah 50. Dahsyat. Banyak. Adakah disebabkan itu? Wallahu a'lam. Kedua, menjadikan seorang Muslim bersedia untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Kita tidak tertipu dengan gaya-gaya Islam, musuh Islam. Yang ketiga, membina harapan dan motivasi kepada orang Islam supaya tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Dan yang keempat, membuktikan kemukjizatan Nabi melalui perkhabarannya tentang peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi secara kasar kita tengok dah selesailah untuk berkaitan dengan bab fitan ni. Cuma kita kupaskan sedikit-sedikit apa yang baki daripada perbahasan ulama dalam bab ini. Disebutkan beberapa karya, penulisan-penulisan. Kita orang awam agak tidak berapa merujuk lah.
Kenapa ini kitab ini ditulis oleh Prof dalam bentuk akademik, maka kalau siapa yang boleh, yang ada kitab-kitab untuk bahan rujukan dia, cantiklah. Ya. Di antara kitab yang dibahaskan bab fitan ini sudah tentu tidak ada yang satu yang tidak ada tolok bandingnya seperti Sahih Al-Bukhari. Okey. Kenapa Sahih Al-Bukhari meletakkan hadis-hadis fitan dan malahim dalam satu bab yang beliau namakan kitab Al-Fitan. Dalam kitab tersebut beliau mengumpulkan sebanyak 88 hadis yang diletakkan 28 bab. Berikut ialah nama-nama berkaitan fitan dan bilangan hadis. Okey. Ini secara kasarnya lah. Siapa yang ada buku dia akan tengoklah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan menarik dalam bab-bab ini yang mana yang telah dibabkan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini di antara selain daripada hadis-hadis, masya-Allah, hadis-hadis sahih yang diketengahkan, ya. Di mana sebelum dimasukkan hadis sahih tu kita tahu cara perantauan dia mencari ilmu hadis dan cara menghafal dia dahsyat, dan juga dia di antara orang yang nak meletakkan hadis dalam kitab sahih dia akan melakukan istikharah. Ya, bayangkan berapa banyak istikharah dia lakukan. 6,000 lebih 7,000 istikharah dia buat. Kita sekali seumur hidup. Ya, itu pun kalau tak terlupa. Kalau terlupa, tak belajar, aku kahwin ikut suka aku, ya kan? Habis. Ala kulli hal, itu pasal kedudukan hadis dia agung lah. Ya, disebabkan kelebihan. Namun, ingat bahawa dia manusia biasa, tidak lari daripada salah dan silap. Namun, Sahih Bukhari di antara kitab yang agung. Kalau dia bergabung dengan Sahih Muslim, maka itu yang dikatakan muttafaqun alaih. Tidak ada satu kitab lebih afdal selepas Al-Quran apabila dua ini bergabung, ya, Bukhari dan Muslim. Okey, baik. Okey, dikatakan bab-bab ini saya tak bacalah, ya. Namun kita lihat menarik bab-bab ini dalam kitab Sahih Bukhari. Lebih kurang kita lihat ada 29 bab diketengahkan dalam bab ini. Di antaranya bab kemunculan fitnah, bab tidak datang zaman melainkan yang datang selepasnya lebih buruk. Yang ketujuh, bab sabda baginda, siapa menghunus pedang kepada kami maka dia bukan di kalangan kami. Terus habis. Lepas tu bab berlindung dari fitnah. Kemudian bab tidak akan berlaku kiamat sehingga penghuni kubur dicemburui. Macam mana penghuni kubur dicemburui? Ya, sampai kita, orang yang beriman ni, zaman ini dia rasa zaman fitnah, ya. Bagi kita yang ada iman, kita rasa tak seronok dah zaman ni. Kita rasa iman kita pun tergugat, yang menyebabkan kadang-kadang kita rasa orang yang dalam kubur tu alangkah baiknya aku mati, kan? Bukan nak pergi gantung diri, tak. Tapi kita merasakan disebabkan fitnah yang begitu dahsyat, lebih baik kita mati. Ya, begitu dahsyat, ya, perasaan tu berlaku. Kalau ada perasaan tu berlaku, subhanallah, ya. Baik. Bab di antara disebutkan oleh Imam Bukhari, bab zaman berubah sehingga berhala disembah, bab keluarnya api, bab tentang Dajjal, bab Dajjal tidak akan dapat masuk Madinah, kemudian bab Ya'jud wa Ma'jud. Okey. Ini di antara bab yang diketengahkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim mengumpulkan hadis fitan dalam sebuah kitab, beliau namakan sebagai Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Dalam kitab tersebut beliau mengumpulkan 143 hadis diletakkan dalam 28 bab. Okey, kita kena faham bahawa inilah, ya, dua imam yang besar dalam bab hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau gabung tu memang paling asahul hadis. Okey. Kemudian dalam bab ini, bab hampir fitnah dan terbukanya benteng Ya'jud wa Ma'jud. Ya, sampai berapa? Sampai disebut 28 bab juga. Bab di antara dua tiupan sangkakala. Dua tiupan sangkakala, tiupan menghancurkan satu, kedua tiupan sangkakala menghidupkan semula. Kemudian kitab Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud. Ya, menarik tuan-tuan dan puan-puan. Imam-imam muhaddisin yang besar ni semuanya bukan orang Arab. Ya. Orang mana dia? Itulah, ya, Tajikistan, Uzbekistan, Turkistan, bukan Kelantan. Okey. Itu negeri-negeri itu. Ya, dahsyat.
Kita pun, mana orang Arab? Nak menunjukkan Allah kalau nak angkat orang tu dengan ilmu, walaupun bukan Arab, dia akan angkat. Ya. Baik. Dalam Abu Daud pula, dia meletakkan, kita tengok berapa bab Abu Daud. Ya, Abu Daud tak banyak, bab ini dia letakkan 7 bab. Okey. Rujukan kepada dhaif Sunan Abu Daud karangan Al-Albani mengisyaratkan 8 hadis dhaif di bawah ini, salah satunya dihukumkan mungkar. Ya, nampak, masya-Allah. Imam Al-Albani merupakan imam yang besar, muhaddis ya, yang perlu kita hormati dia. Ya, namun dia tetap manusia. Okey, itu je. Kemudian kitab Malahim, ini dikarangi oleh Imam kita Al-Mahdi. Okey, kita tengok ajalah. Kemudian Jami' At-Tirmizi, okey, Jami' At-Tirmizi ataupun At-Tirmizi ataupun At-Turmizi, ia dibaca dalam 3 bentuk, ya, kalau kita belajar bab hadis. Okey, dia punya kitab, kalau nak tahu Sunan Sittah apa dia? Bukhari, Muslim, apa lagi? Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasa'i, itu dia Sunan Sittah. Okey. Okey, banyak ni. Ini bab dia diterangkan 64 ini, ya, muka surat 36. Bab la ta'ti mi'atu sanatin wa 'alal ardi nafsun manfusatul yaum. Bab tidak akan hidup orang yang berada pada hari ini di atas bumi selepas 100 tahun. Ya. Berarti Rasulullah menceritakan selepas kewujudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana-mana makhluk yang bernama manusia, dia tak akan hidup, ya, melebihi tempoh masanya, misalan 1000 tahun, tak ada dah. Dia 100 tahun lebih sikit, ya, selepas kewujudan Rasulullah. Dengan hadis inilah yang membatalkan Nabi Khidir hidup sampai sekarang. Kuat tu. Nabi Khidir, yang orang kata Khidir hidup, Nabi apa? Alias hidup. Siapa lagi? Ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memang tabit ada hadis, tetapi pada hadis inilah mengisyaratkan tidak ada siapa pun yang hidup selepas ini melebihi 100 tahun. Berarti Nabi Khidir dah wafat, Nabi Ilyas pun dah wafat, apa lagi yang mereka kata Nabi Idris pun tak ada, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada, cerita tu tipu. Kena pula dicerita Wali Songo dia tu hidup sampai zaman dia, penipu. Okey. Dan Sunan Ibnu Majah, apa semua tu, okey. Jadi, kita tengoklah. Tak ada apa yang nak dibahaskan. Dan kita lihat beberapa kitab. Okey, kita dah nak habis. Kita lihat beberapa kitab. Kitab Al-Fitan, muka surat 46. Di antaranya Abu Abdullah Nu'aim Ibn Hammad. Kemudian kitab Al-Fitan oleh Abu Amr Ad-Dani. Dan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim oleh Ibn Kathir. Okey, ini kitab yang masyhur lah pada kita. Cuma dia kaitkan beberapa perkara, termasuk Nihayah tu, dia termasuk berkaitan dengan hari kebangkitan, telaga Al-Hud, Mizan, Hisab, Sirat, Syafaat, okey, syurga dan neraka. Dan di antara kitab yang masyhur juga, kitab Ittihaf Al-Jama'ah fil Al-Maja'i fil Al-Fitan wal Malahim wal Ashratus Sa'ah oleh Hammud Ibn Abdillah Al-Tuwaijiri, terbitan Darul As-Sumayyi. Okey. Okey, ala kulli hal banyak kitab-kitab yang boleh kita dapati dan terjemahan dia. Cuma itulah yang paling penting, kita berhati-hati dan hendaklah kita rujuk kepada orang yang mahir dalam bab kiamat. Kesimpulan. Okey. Hadis fitan telah diberikan perhatian oleh para ulama sejak zaman awal lagi melalui penghasilan kutub As-Sittah. Terdapat kitab dan bab khusus berkaitan fitan dalam kutub As-Sittah melainkan Sunan Nasa'i. Selain itu, ulama kontemporari turut memberi perhatian kepada hadis-hadis fitan melalui karya secara khusus ataupun ittihad bil jamaah bima maja'ah fi Fitan wa Malahim wal Ashratus Sa'ah oleh Hammud bin Abdillah Al-Tuwairiji dan Ashratus Sa'ah Yusuf Abdullah bin Yusuf Awabil. Ini tidak termasuk kajian penyelidikan peringkat sarjana dan doktor falsafah untuk membincangkan hadis-hadis fitan. Okey, baik. Jadi secara kasar, kalau kita nak merujukkan hadis-hadis fitan, kena, okey, secara kasar boleh kita tengok kitab-kitab. Cuma tang syarah tu yang perlu pasti orang yang betul-betul jujur, betul-betul amanah.
Kenapa? Kalau tidak, kita akan terjebak dalam masalah penafsiran. Semua penafsiran tu nanti akan menjadi salah. Bila penafsiran salah, tuan-tuan dan perempuan, ingat ya, bila penafsiran salah, macam kita ni, bila satu benda tu salah, kita kena scam maksud dia. Kan? Yang macam saya ceritakan, kita duk beramal dengan harapan di akhirat kita dapat hadis tu. Tiba-tiba hadis tu palsu. Ada tak dapat apa-apa? Tak ada. Ya, kita kena scam bulat-bulat, sudahnya amalan kita sia-sia, di akhirat kita tak dapat. Begitu juga amalan di kubur. Kena scam, habis tak dapat. Maksudnya tak ada hadis yang sahih. Yang terbaru yang kita dengar, budak yang lelaki yang kena bunuh di Myanmar tu kan. Scam. Ya, dah kononnya nak dapat itu ini, pergi-pergi, sudahnya kena tipu. Ya, kena tipu dan akhirnya mati ramai dah ya. Jadi oleh kerana itu di dunia, tapi di akhirat ni sekarang ya, pertama bab fitan ni termasuk perkara yang gaib, perlu ditafsir dengan betul. Dan kalau kita nak beli buku, beli tempat orang yang betul-betul jujur amanah. Ya, macam Batu Salam ni insya-Allah lah dia ambil daripada company-company yang amanah untuk kenapa? Supaya penafsiran itu tidak lari dan mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa soalan nak dijawab? Tak dengar? Kuat sikit. Orang kafir. Dia masuk tanah haram ke Madinah? Okey, baik. Dalam itu, di situ ada perbahasan sedikit ya tentang adakah orang kafir boleh masuk ke Madinah. Ya, kita memanglah tak setuju. Okey, kita memang tak setuju. Tetapi bila dia masuk, bagaimana kedudukannya? Tidak, kita dapati tidak ada satu hadis yang mengisyaratkan orang kafir tak boleh masuk di sana, kan? Tak ada satu hadis. Ya, tidak ada satu hadis, melainkan di Jazirah Arabiah seperti di Mekah tu ada. Cuma kita melihat dalam ada perbahasan kalau wakil ataupun wakil sebuah negara ataupun apa juga wakil yang mendapat kelulusan kerajaan itu dibenar, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau di Madinah memang tidak ada satu hadis yang melarang, menghalang daripada orang kafir datang. Tetapi memang kita tak setuju kalau dia datang tu biarlah beradab itu. Kenapa? Dikaitkan satu hadis ya, Madinah akan bergegar. Okey, dalam hadis tu kata Madinah akan bergegar. Berapa kali? 3 kali. Madinah akan bergegar, maka akan keluar satu kelompok yang pertama sekali keluar, di dalamnya orang kafir dan orang yang munafik. Disebut kalimah kafir tu ada, kan? Orang kafir tu ada. Okey? Maka mereka keluar. Lalu berlaku gegaran yang kedua. Maka keluar lagi satu kelompok yang masih lagi sifat munafik dan hatinya bermasalah. Dan berlaku gegaran ketiga, keluar yang hatinya masalah ke apa ke, semua lari. Maka tinggallah Madinah orang yang terbaik pada ketika itu. Kan? Nak menceritakan, disebutkan kalimah kafir dalam tu. Ya. Jadi kita memang tak setuju sebenarnya, kerana itu negara milik kita, milik Islam. Namun kita melihat kepada pihak sanalah arahan. Cuma tuan-tuan dan perempuan, kita kena faham bahawa pemerintahan ini dia bertukar-tukar dan kita cuba mengelakkan dari masuk urusan negara-negara mereka. Cuma kita katakan ya, perkara-perkara yang berlaku di zaman-zaman itu kita serahkan kepada ulul amri mereka, yakni para ulama mereka juga untuk membahaskan. Terutamanya kita mempunyai ulama daripada kerajaan Arab Saudi itu, ulama-ulama dia adalah ulama-ulama yang amanah, jujur, ya, yang takut pada Allah. Jadi kita lihat kepada fatwa. Satu. Dan kedua, pemerintah ini mereka kadang-kadang kita tak mampu untuk berbicara kerana mereka ada kuasa. Kalau kita menyaksikan pada zaman-zaman di waktu selepas Rasulullah kan, khilafah lepas tu zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang masyhur. Yang mana kita lihat pada zaman Bani Umayyah munculnya Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi yang terkenal agak ganas, membunuh kan, tanpa sebab kan. Itu berlaku kan. Lebih dahsyat, dan kita pernah membaca juga di antara zaman khalifah ada pemimpin yang memang minum arak apa semua berlaku. Jadi dalam bab ini kita katakan
nasallallahu as-salamah wal afiyah, kita minta Allah bagi petunjuklah kepada pemimpin-pemimpin negara Islam. Itu jelah yang mampu kita bicara. Ya, yang mana urusan-urusan mereka tu kita cuba mengelakkan. Okey. Baik. Tak puas hati juga. Nak juga mereka tak masuk. Kena tulis surat pada King itulah Muhammad. Wallahu a'lam bisawab. Okey, cukup. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka